Betul. Dan saya Nina Rosman. Hari ini pertama kali program kita bergabung. Awani Pagi dan Niaga Awani. Sebenarnya apa tu Syazwani? Pastinya dalam kita meraihkan Aidilfitri ini, kita kena juga meraihkan kepelbagaian. Baju cantik. Cantik. Cantik juga sponsor. Betul. Sponsor. Sama. Rumah Sponsor pun siapa cantik. nanti kita letak. Betul. Nanti kita letak di bawah tu. Tapi rumah. Rumah pun cantik juga Rumah ni. kawan awak Kawan kita. Kawan Najib kita? Aruf. Kenal tak? Okey, kenal. Tapi macam betul ke rumah dia ni? Tak apa. Kita cari dia. Jom. Okey. Najib. Najib. Najib, rumah awak Najib. Oh, inilah korang. Tangga rumah saya yang kecil ni. Terima kasih jemput. Hanya swimming pool, rumah kayu sikit, bersihlah. Wah, cantik. Terima kasih jemput. Ibu ni kan. Takkan nak banyak sembang lah. Saya dekat Pondok Azmo Guest House. Tak mungkin ni rumah Najib. Kalau ni rumah Najib, saya orang pertama. Hello Alicia. Hello. Ramai korang semua kat sini ni. Raya macam mana? Okey tak? So far, Okey. balik menarik. Balik. Saya macam biasalah. Tak balik rumah, tak balik mana-mana. Tapi mungkin Najib. Dia balik jauh. Najib pula balik mana? Saya balik ke Johor. Lepas habis program kita balik ke Johor apa semua. Macam biasalah raya yang bujang kan orang kata. Tapi yang kahwin, yang ada anak kali pertama untuk beraya ni, tahun ni tahun collection. Biasa orang buat ni. Alhamdulillah tahun ni tahun pertama saya beraya dengan anak pertama saya, Muhammad Alfian Leo. Jadi saya harapkan collection seorang RM50. Tak boleh kurang ya, minimum. Duit raya rahsia lah. Dah buka baru tahu. Kena buka. Awak bagi, saya buka. Azim pula Azim ni selaku yang paling muda dalam Muka tim baru. ni. Muka baru. Paling muda sekali. Betul. Raya macam mana? Raya orang muda ni different sikit ke macam mana ni? Tak. Saya kalau kita orang muda lelaki ni, pagi-pagi mesti beli ais. Memang kau buat. Tapi jadi saya akan beraya di kampung saya dekat je di Nilai Negeri Sembilan. Saya di Nilai tapi saya dengar Hari Ashraf di Ipoh. Ya, kita orang Ipoh, kita balik Ipoh. Tapi kali ni kita memilih ETS. Isi aja. Senang. Tak laju, selamat. laju. Hari ni tema tahun ni warna apa Haris? Sekeluarga. Rahsia lah. Mana boleh. Nanti Tengok tidak. open house raya ketiga. Boleh datang lah. Boleh datang. Leo boleh datang. Leo boleh datang lah. Kalau Leo nak rasa kambing, Setiap tetamu awak tu saya datang. Itu pastinya cerita personal kita lah kan. Mana kemeriahan raya di kampung. Tapi kita juga nak bawakan sebenarnya dalam awal pagi kami nak bawa cerita raya berkenaan dengan kepelbagaian dalam meraihkan Aidilfitri ini. Ada tetamu-tetamu khas yang akan kami bawakan ceritanya sebentar nanti. Itu awal pagi. Kalau Niaga Awani? Niaga Awani kalau dengar title program dia semua ingat pasal ekonomi, bisnes. Tapi musim raya lain sekali. Lain cerita. Kita bagi santai sikit, special sikit. Kita bawa peniaga kuih, peniaga rendang. Untuk datang menyertai kami bukan itu saja. Pasal bisnes fashion raya pun kami akan bawa tetamu kita ke sini. Itu menarik. Betul, nanti kan. Okey, pastinya itu antara rangkuman program hari ini. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami sebab bukan sahaja kami awali pagi bersiaran secara langsung selama 1 jam, Niaga Awani juga Akan bersiaran selama 1 jam. Nantikan program-program menarik di sini. Banyak sembang ni. jangan nak sembang lama-lama banyak-banyak. Rendang, kuah kacang apa semua. Jangan nak Okey, jom. Kita ni ahli mesyuarat tingkap. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Nur Syazwani Safisham. Afizi Azaman. Dan juga Azib Zikri. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Dan istimewa Awani Pagi Raya hari ini kami bersiaran di luar. Kami bersiaran di Pondok Azmo Guest House di Pulau Meranti Puchong. Dan tadi kita dah intro bersama dengan Niaga Awani. Tapi hari ini kita berbaliklah kepada program kita iaitu Awani Pagi. Benar. Hari ini istimewa Awani Pagi ada apa Afizi?
Hari ini kita ada tetamu-tetamu yang cukup terkenal bukan sahaja di kaca televisyen tetapi juga di platform media sosial. Betul. Dan mereka ini menjadi inspirasi, orang kata idola lah untuk kebanyakan rakyat Malaysia termasuklah saya sendiri. Betul. Sebab yang paling penting sebenarnya dalam pada kita meraihkan Syawal ini, Malaysia ini masyarakat yang majmuk, kita ingin meraihkan kepelbagaian dalam Syawal. Syaz. Betul, dalam kita meraihkan kepelbagaian ini pastinya bukan sahaja umat Islam yang meraihkan Aidilfitri, tapi itu pastinya budaya lain, agama dan juga kaum lain juga turut beramai-ramai memeriahkan lagi sambutan Aidilfitri ini. Dan sebab itulah istimewa pagi ini kita bawakan tetamu khas kita. Mulakan sebelah Aziz dulu lah. Di sebelah saya merupakan Chef Dave Vegan. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi, selamat Hari raya. Okey, di sebelah kiri saya pula kita ada Hawa Rizwana. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Hai semua. Hari ini Bomba bagi cuti kat Hawa. Bomba bagi cuti raya. Susah Bomba cuti. Dan seorang lagi istimewa juga, kita bersama dengan Sandy. Hai Sandy. Hai, kongsi. Selamat Hari Raya. Habis lepas dah. 开斋节快乐！开斋节快乐。Di hadapan revision dah 开斋节快乐 Yes Selamat Hari Raya. Dapat tak kemeriahan dia? Walaupun Aidilfitri tapi masih lagi meraihkan raya-raya yang lain. Betul tu. Itulah kepelbagaian yang ada di Malaysia ini dan kita telah hidup secara bersama lebih daripada 60 tahun. Itulah menjadi keunikan dalam negara kita. Okey, dan kita nak mulakan Saya rasa soalan terlebih dahulu ni. saya nak mulakan dengan di sebelah saya sebab kita tahu apabila kita meraihkan kepelbagaian dan juga perayaan ni sebenarnya paling penting ialah masakan sebenarnya juadah ini. Tapi Chef Dave memang terkenal di semua platform media sosial lah. Sekarang dulu TikTok je, sekarang sudah beralih arah ke YouTube dan sebagainya. Mungkin boleh kongsikan sedikitlah pengalaman raya dahulu dan juga apa keunikan makanan juadah raya yang Chef Dave Vegan boleh hasilkan. Sebenarnya dari kecil lagi memang saya besar dekat kampung Melayu lah. So memang taman saya pun penuh semua orang Melayu. Kami seorang family Indian. So memang dari kecil budaya Malay, Islam tu memang part of our life. Macam orang rewang ke apa ke, kenduri kahwin ke, lepas raya kan ada maraban apa semua. Kita ikut sekali. Sebab lepas dah rumah yang last tu kita dapat makan. Masa kecil pun walaupun tak adalah jadi chef ke apa kan, tapi bab makan tu kita memang foodie lah. Macam Sadie lah. Kalau Sadie ada dia mungkin dah buat review time tu. Setiap rumah I cover. Saya rasa semua rakyat Malaysia sedemikian rupa. So memang I think benda tu hidup masyarakat lah. Dia buat kita rasa macam kita lebih understand about Malay Muslim culture. Sebab kalau kita nak cakap, kita tengok sekarang zaman sekarang dalam keadaan di social media di mana-mana pun ada macam-macam isu antara kaum lah, itulah inilah. Tapi saya bila tengok balik diri saya sendiri, saya tak ada masalah ni semua sebab saya grow up, they are part of my family. So dan saya pergi sekolah Cina dari kecil. So Chinese and Malay culture is like part of my culture. Jadi simbol perpaduan dengan So I tak boleh Truly Malaysian. Truly Malaysian. I tengok kan ada orang macam talk something about Malays, right? I will automatically macam tiba-tiba ni I akan lebih Malay daripada Malay. Then dia orang macam, kenapa kau ni defense sangat? Because they are part of my family. And lagi satu adalah sebab memang family members I ada yang mualaf, ada yang memang dah turun-temurun memang Indian Muslim. So religion doesn't actually stop us to be who we are lah. We still like very close. Kalau macam ada majlis perkahwinan dekat sebelah saudara yang Muslim tu, kita akan nampak a big bunch of ada Indians, ada Muslim, ada Malay. So it's very fun. So for me, I susah nak explain feeling ni. Hanya kalau ada peluang hidup kehidupan macam saya baru boleh faham feeling tu. Tapi memang betul-betul that's the true Malaysian spirit yang I believe in lah. Inilah ikon perpaduan sebenarnya. Dia kena katam Sabah Sarawak sekali. Sebenarnya ada fakta menarik kan? Actually, I lahir dekat Sarawak sebab segmen semua untuk dia saja. Okeylah, kita bagi Sandy juga lah. marah Sandy nanti. Kita nak
cerita dengan Sandy pula. Itu cerita chef dia, cerita rayanya. Okey, Bagi Sandy juga. Jangan kalah, jangan kalah. Tak adalah. Okay, sebenarnya my raya celebration the first ever was last year. Sebab I puasa 29 days, tak penuh. What happened to one day? Food review lah. Ada job lah. Ada job lah. Masa tu ada job kantor sikit. I was like, my street. So this year, I was like, kita jalan full month. So semua food review only after puasa after buka puasa. And last year I think was the first ever raya celebration sebab I dapat invitation to a follower punya house. She did open house. So she say, you come lah to my place. I pun segan lah because I'm like, macam self-invite je kan. Then only I realise, memang it's your culture. You orang pergi je like I do open house, come. Yeah. So that's the culture. Kalau for Chinese, we have to make appointment. Today we're at home. We don't have enough In Malay kampung we just all go. like budak-budak satu gang. And then we will talk, rumah tu bagi banyak tau. And then duit raya rumah mana banyak, kita serbu rumah tu. Yang kata lepas dia bagi banyak, tahun ni bagi. Ataupun, Mak Kia tu dia masak ni sedap. Kita pergi rumah dia. So this year, I akan continue. I pergi visit je lah. Okay. So siapa dapat open house? Come. Dekat je. Dekat je kan? Alam sama. Can. Yes, betul. Actually, the thing yang saya perasan kan, yang Malay punya culture ni, dia punya rumah terbuka memang betul-betul rumah terbuka. They you don't need to make appointment or anything. You just call them, I coming to your house, you dekat rumah. Ada you just pergi je. You tak go there, payah peduli anything. rendang, lontong, choose lah. You know apa? Bila masak ni. First day alone. Already everything is there. Kita Chinese, right? Chinese kalau first day, nak masak ke? Kalau Chinese sekarang saya boleh cakap sebab I grow up dekat Chinese school kan. Kau dapat 5 dengan kacang saja dengan asam-asam. Air kotak. Drink. Okey. Kita nak eratkan silaturahim ni. Bukan nak renggangkan lagi. Bukan. Kongsi sharing. The thing is, ni adalah budaya. Kita tak boleh lari daripada reality dan touch up, make it look like nice. Because that's Chinese culture. They are more into snacks and then minuman berkotak and all that. Also, because I also curious why actually I understand two things tau. Sebab concern of halal. Sebab kalau ada kawan-kawan Malay datang rumah, kalau air kotak dia orang macam feel more comfortable and all, they no need to worry about that. Lagi satu, memang Chinese style lah, orang efficient lah, nak cepat, nak senang nak kemas. Dan secara dia apa tu, dia structure the word For me is malas lah nak prepare all this, malas nak masak lah for you. Nice saja. Kita memang nak limau. Okey, kalau cerita Melayu pula bagi Hawa. Cerita Melayu. Tahun ni ada open house tak? Filem apa? Itu segmen lain. Ini cerita raya. Itu kejap lagi. Tahun ni masih samalah raya dengan ibu ayah, dengan family Hawa. Kita raya dekat sini sajalah. Tapi kalau nak teringat dulu, kalau waktu kita kecil-kecil, grandparents Hawa, atuk nenek, belah ayah dengan ibu Hawa, dua-dua asal Langkawi. So kalau raya je balik Langkawi. Tapi bila dah start kerja, adik-beradik semua dah start kerja, and then abang dah kahwin. So we raya sini dulu sebab kerja. Sebab news kan macam ni lah, kerja hari raya kan. Dulu kerja dengan news, kerja hari raya, lepas tu ujung-ujung bulan Syawal baru balik kampung, baru balik Langkawi. So now dah tak ada atuk nenek dekat Langkawi. So raya kat sini je lah. Dia lain lah, tapi kita dah ada anak-anak buah. So now kita dah jadi generation lain. Dulu kita yang budak-budak yang dapat duit raya kan. Now kita yang bagi duit raya. How is it like the vibe Langkawi punya celebration? I nak tanya juga sebab always people say Langkawi very sad, you know. Betul. Apa yang sedihnya Langkawi? Tak tahu. Jangan gaduh. I rasa dekat kampung still the same vibe kan. I think Langkawi dia satu pulau yang dia kecil je. Dia kecil. I rasa pusing kalau you kayuh basikal kan 100 km ngam-ngam. Besar daripada Dah dapat. Lepas tu kalau waktu raya dia sangat meriah tapi kedai banyak tutup lah. Yalah. So I selalu pergi balik Langkawi hari raya. So bila pergi, yelah kawan-kawan tanya, Langkawi makan mana yang best? I tak tahu. Sebab semua kedai tutup. Kedai tutup. Memang dia, sebab kampung I betul-betul kampung.
best lah, like you said lah, budak-budak datang. Hai, Assalamualaikum. Pernah dulu diorang datang masuk rumah nenek I, dia cakap, oh tak nak makan, nak duit raya je. That's straightforward. Semua orang pernah buat. Tapi kita punya mak ayah atau nenek macam cakap lah, okay next time kalau pergi rumah orang, sembang-sembang dulu. Sebab raya ni kita nak kenal-kenal. Baru orang bagi duit raya, jangan minta terus. So benda-benda tu yang experience best lah, kampung, budak-budak semua. Tapi setengah orang tak nak sembang, dia bagi je duit. Pergi main jauh-jauh. Sebab dia pun tak nak leceh-leceh nak keluar ke raya apa semua. Ada bagi. Biasanya dia orang kita dah dapat duit tu kita happy, kita balik. Satu cost efektif, ini time efektif. Tak payah sembang banyak-banyak, ambil. Tak lagi satu pun dekat kampung, dia semua orang kenal satu sama lain tau. So dia macam tak macam dia tahu ni anak siapa ni semua, so dia orang pun just bagi. Ada yang lagi teruk, dia dah pergi sekali, dia ikut geng lagi satu, dia pergi lagi. Kalau kena cam muka, ni bukan dah pernah mana ada, tak ada rekod. Tadi baju Melayu biru ni merah pula. So this kind of thing always happen lah. It's an untold raya kids story lah actually. Itu cerita-cerita zaman-zaman kecil-kecil dulu lah. Mungkin saya rasa Hafiz pernah buat juga kot. Tak pernah. Saya budak baik. Satu rumah je yang bakal muncul. Pung. Saya dapat duit raya, saya pergi masjid, saya sedekah. Ini ni yang awak. Saya berbangga jadi kawan awak. Okey. Kita pun dah banyak sembang sebenarnya. Cuma kita nak rehat dulu seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan cerita yang lebih banyak lagi. Bagi Chan lah, kami nak makan persediaan. Boleh. Minum raya. Bertemu kita lagi dalam Awanai Pagi Raya. Hari ini kita banyak lagi nak ceritakan kepada anda kisah-kisah yang sangat menarik dan juga daripada personality TV dan juga media sosial itu sendiri. Memangnya mereka ini sangat terkenal dan juga menjadi inspirasi serta idola kepada ramai pihak. Jadi saya kenalkan sekali lagi Boleh. Boleh. Di sebelah saya Hawa Rizwana. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Di sebelah Hawa Sadie. Ni hao. Dan di sebelah kanan saya, di hujung Chef Dave. Chef Dave. Dan mereka ini sememangnya terkenal dan juga sangat orang kata passionate dengan kerja masing-masing. Dan di mana kita boleh belajar daripada mereka semua, itu yang kita nak tanyakan. Tapi kita nak tahu jugalah latar belakang mereka ni kan, asal usul, keturunan, IC, kaum basic. Tak payah. Saya pun terkejut. Show ni sampai raya tahun depan. Kita nak mulakan dengan Sadie dulu lah. Sadie, I know mesti ramai yang memang kalau tengok TikTok tu confirm tahu muka you. Tapi bagi mungkin yang tak pernah tengok kan, sebab dia now dekat TV. So Sadie ni siapa sebenarnya? What do you do? Seorang manusia. Makhluk. So for me, sekarang ada jadi full time content creator. Adalah dapat job as a host, actor sometimes. Tapi Before content creator? Before content creator, I was working in a corporate 9 to 5 agency. So I yang bagi job ke influencer lah last time. Sekarang I am the influencer. Macam tu lah. And then I also have a business yang kita jual perfume, essential oil. Chef Dave. Okay, saya memang dalam bidang culinary for almost dah 12 tahun. Tapi for past 4 years, I more focus my career into as a Malaysian vegan chef dan juga plant-based lifestyle advocate dekat Malaysia. Tapi menarik. Tapi menarik sebenarnya sebab resepi-resepi yang dihasilkan oleh Chef Dave sebenarnya bukannya resepi yang kalau kita tengok di negara luar itu memang makanan untuk vegan, tetapi Chef Dave dia pelbagaikan menu yang ada di Malaysia. Mungkin dia belajar ke macam mana ke, apa inspirasinya? Sebenarnya sebab bila I mula-mula jadi vegan 4 tahun lepas, I tanya diri I satu soalan je. Kalau I nak jadi vegan, I nak be the vegan the Malaysian way.
So I tak nak makan salad lah, makan hummus lah, makan you know benda yang it's none of our taste. But kita tak berapa kan kalau orang kita nak makan salad apa semua bagai kan. Kalau nak pun makanlah kerabu kan. Makanlah urat apa semua. So that time I challenge diri I, okay, let's try be on a vegan diet but Malaysian way, like try to eat Malaysian food. So I banyak uji kaji resepi lah. Bila I buat tu, then I feel like macam kalau I sebagai chef pun I'm going through this, I believe ramai vegans dekat Malaysia yang baru mungkin nak try vegan diet or people yang mungkin tak boleh makan certain thing for certain reason. Mungkin ada alahan ke, ada masalah kesihatan ke atau anything lah. So I thought of maybe resepi ni semua akan membantu lah. So that's where I started to create videos and apparently MCO. So that's where I macam blow up. Flow apa tu fokus sangat pada kerja-kerja tu kan. So slowly by the time when MCO all lifted, I macam dah establish at what I'm doing. So I fikir nak ke I balik semula sebab masa tu I kerja dekat US, I kerja dekat Disney Cruise. So I was thinking, should I go back to the cruise or continue doing what I'm doing in Malaysia? But I feel I'm more passionate about what I'm doing sebab I feel like this is something I feel like it's a benda yang sangat precious lah sebab resepi ni dia boleh pass down to generations tau. So I feel like I hope we Malaysia also position ourselves dalam peta dunia ni that we are standing when come to vegan movement around the world. Wah, bestnya dengan cerita. Susah lah kita nak jumpa benda yang memang kita nak buat dan dia bukan kerja, dia jadi hobi yang setiap hari kita seronok lakukan kan. Untuk Hawa Rizwana. Bomba bagi cuti. Kenapa Bomba bagi cuti dekat awak? Awal ni punya pasal. Awal ni pagi raya punya pasal. Saya ada nombor ketua pengarah Bomba. Sebenarnya Bomba hari tu ada syuting lah satu telemovie untuk Astoria. Tajuk dia Beraya Bersama Cinta. Nanti kita cerita pasal tu lah. Tapi dan cerita tu watak dia sebagai Bomba. Bila shoot dekat Bomba Hang Tuah, dia cakap Bomba sebenarnya 5 tahun tak boleh cuti. Maksudnya kalau raya For the first 5 years. I rasa lepas 5 tahun, tahun yang ke-6 tu boleh cuti. Tak silap. Tak silap I lah. Rasanya macam tu. So bila tahu cerita tu, kita ni sebenarnya susah-susah cuti pun dapat juga cuti kan. Tapi yang penyelamat ni, so very hargai lah. Itu cerita Bomba. Kita tak tahu juga. Itu set job. Tak ada dia cakap pasal Bomba ni. Okey, pasal Hawa. Hawa kita tahu buka Hawa di mana-mana sahaja sekarang. Cuba mungkin Hawa boleh sharekan sedikit perkembangan terbaru lah. Ada cerita raya ada nak keluar ke? Oh, okey. Oh, ini boleh. Hawa Rizwana yang saya kenal dia di zaman universiti. Artikel yang pertama yang saya nampak mengenai Hawa Rizwana adalah orang nampak dia seakan-akan macam Niloufar. Tapi dalam temu bual dia yang saya ingat dia mengatakan bahawa Niloufar seorang ikon yang wajar dicontohi dan Hawa pun mengambil inspirasi juga kan. Yang tu dia ingat. Yang kita pergi interview ITM tu dia tak ingat. Dia dah cerita personal. Okey, kita ni sama-sama universiti lah. Okey. Daripada situ sampailah sekarang Hawa, ceritakan. Okey, alhamdulillah sebenarnya kalau dalam industri seni start 2017, start dengan berita dululah sebagai penyampai berita, sebagai wartawan. Sebelum tu intern kat satu program TV ni lah. Dah 5 tahun sebagai penyampai berita, sebagai wartawan dan juga pengacara beberapa program. Dia program pada isu semasa lah. Tiba-tiba, Pak, 2022, hujung tahun 2022 ditawarkan untuk program Letop di Astoria. Jadi waktu tu fikir macam mana ni dari satu dunia lain, because it's very different, you know, dari dunia yang ialah facts, very proper, serious, formal. Macam tadi lah masa beginning formal sangat, lepas tu ke hiburan. So waktu tu berfikir-fikir and then I discuss with my parents dengan ibu ayah. Lepas tu dia cakap okay lah, go ahead. So to me keberkatan tu penting lah untuk nak buat apa-apa kerja pun. Dan bila dah join Meletup, fikir balik takkan nak buat Meletup. Waktu tu dah ada tawaran untuk berlakon. Tapi belum confident lagi sebab ialah pengacara program hiburan tu also different, mencabar ni nak berlakon. But then after dah ambil satu, rasa okay, bila kita berlakon dia bantu juga untuk kita nak mengacara program hiburan. Not only the way you host,
Tapi networking. Kita kenal ramai orang. Lepas tu ke radio Era lah. So pejam celik dah lebih setahun dalam dunia hiburan. Alhamdulillah lah, dengan Awani pun alhamdulillah ada satu program dialog anak muda. So sedikit sebanyak kerinduan untuk dunia berita tu terubat jugalah. Kira macam jadi artis versatile sekarang Masya kan, Allah. boleh buat banyak benda. Jadi prop pun boleh. Kita kena menginspirasikan jugalah ni. Jangan jadi prop baru dapat. Cakaplah penyanyi ke, rapper ke. Okey. Cerita berbalik kepada Raya lah kan. Bagi Hawa sendirilah, setiap kali Raya, apa yang Hawa akan look forward tu, yang paling tak sabar-sabar sangat setiap kali Jangan Raya? kata dia Raya, cannot. Duit Raya Tak boleh. Suami. Tak ada. Dia bagi diri. Tak ada. Tu setiap kali Raya tak ada. Astagfirullah. Sial, kena jawab dengan makcik-makcik bawang kan. Okey, dulu lain. Dulu kita look forward nak pakai baju Raya, look forward nak makan Raya. Ya. Okey, dia nak pergi ziarah. Pagi lagi. Okay. Sekarang nak kumpul dengan anak buah. So abang Hawa ada 3 anak buah, 3 anak. So Hawa ada 3 anak buah lelaki. So look forward untuk nak raya dengan diorang, nak main bunga api semua tu dengan diorang. Nampak dah tu muka-muka keibuan, sifat-sifat. Ada. Sedi. Oh, saya. Okay, so last year, saya very lucky lah, bertuah. Dapat try one particular dish yang I tak pernah cuba before. Okey, apa nama dish tu? Ayam masak cuka. It's created by, which one is the main camera? This one kan? Yes, your That camera is your there. close-up Okay. camera. Auntie Nurila, thank you so much. Please, this year I nak lagi. That one is one of the best dishes. You mix with lemang. I pun tak pernah try. I pun tak pernah try. First time dengar. Siapa dia Auntie Adira? Auntie Nurila. Manager Auntie mana? Nurila kalau nampak kami semua kami Because semua Nak rasa juga. kami nak Okay, so saya jenis yang tak suka makan pedas. So selalu, sorry lah, masakan Melayu memang kalau tak ada cili tu tipu lah. Mesti ada, wajib. So she was cooking something yang nampak pedas. Tapi dia nampak macam rendang, but it's not. Kan, I'm like salivating as we talk. So I tried. Ni masakan Baba Nyonya yang cili cuka It's I red. don't know. At that point it was so sedap. I makan sahaja. I takkan petikai asal usul mana. No, it's No, tak sempat nak buat dia punya review. rupa tu macam masak merah tapi lagi bright Yes. colour dia. Yes. Oh, I Yes. tahu dah. Ini dah jadi program masak-masak dah ni. Betul. Tapi itulah bezanya kan. Ni masakan Baba Nyonya sebenarnya. Dia macam masak merah tapi dia Dia bukan. dia bukan. It looks nampak pedas. I was like, sebab dia pakai cili merah, bukan yang kering sebab tu tak pedas. Makan aku tumpah. Menarik ya sebab Sedi dia more to food reviewer, tapi kita ada chef hari ni yang akan sahihkan yang mana masakannya satu asal-usul. makan. that's why I kena hati-hati. Okay. Awas. Kalau I cakap ini masakan Melayu. kita ada fact check kat sini. Fact check ada fact check kat sini. You back to your news era kan? Semua kena fact check kan? Ada kat sini. Tapi untuk chef dia sebenarnya, apa satu masakan juadah raya yang kalau chef dia masak semua akan menggigau lah nak makan makanan chef dia tu? Lepas tu nanti saya nak rasa. Tapi biasanya raya saya jarang masak. Biasanya macam kakak ipar saya ke ataupun kat family lah. Ataupun kita pergi rumah saudara, dia orang yang masak, I jarang. Tapi kalau macam time-time puasa, bulan Ramadan tu kita mesti akan ada masak-masak, berbuka sama-sama dengan staff apa semua kan, dengan tim saya. So rendang tu wajib lah, rendang, lontong. Kiranya kita macam pre-raya. Sebelum raya kita akan pre-raya dulu, sebelum nak balik kampung, so time buka puasa. So kuah kacang, lontong, nasi impit, benda tu semua macam basic tu kena wajib. Kadang-kadang nasi minyak ke dengan ayam masak merah ke, benda ni macam tak boleh lari lah. Kita pula tak sempat nak Dia makan macam lagi. dia kadang-kadang dia macam ni tau. Dia macam setiap tahun raya benda yang sama ke, tapi kan bila time sampai hari tu kan, you nak masak, you nak makan kan, you akan terbalik kepada resepi tu juga, menu tu juga. Macam dia wajib kena ada. Yang penting vegan dan juga plant based. So basically semua makanan raya semua boleh buat vegan, tak ada masalah besar.
boleh je. Sekali punya ikan sebutnya dia guna apa tu? They use. Dia guna macam dia ada vegetarian fish. Tapi dia akan buat dia rupa macam nampak macam ikan and texture dia pun macam ikan. Dia punya udang dia guna mushroom, right? Shape that texture sama dengan udang. Kalau you makan Ustaz, tak rasa pun. Kalau you tak bagi tahu orang tak tahu lah. You tak bagi tahu memang don't know. Fizi nak diet boleh lah dia puji. Fizi boleh? Saya rasa saya tak perlu. Sejak ada anak ni memang macam tu. Tak boleh buat apa dah. Kita ada masa lagi tak untuk soalan Kita raya ada lagi? masa lebih kurang 2 minit lagi. Soalan raya Aziz. Mungkin boleh bagi ucapan hari raya sebelum kita ni dan juga apa satu semangat raya yang Chef Dia nak semua orang raikan? Saya rasa tak tahulah, sebagai anak kampung kan, I want to mention this. Kalau ada peluang, I rasa dalam seumur hidup mesti kita ada kawan-kawan Malay ataupun Muslim pergi raya kat rumah dia orang. Especially kalau ada kawan Muslim yang Chinese atau Indian, lagi kawan-kawan Malay pun kena pergi raya kat rumah dia orang. Tak dijemput pun pergi je. Sebab apa? I think culture, budaya raya masing-masing berbeza walaupun mereka semua adalah Muslim, but because of the race, culture differences, dia berbeza tau. Dan lagi satu, bila kita beraya, barulah kita lebih kenali budaya orang, macam mana adat apa semuanya. Benda tu automatically akan let go kita punya certain misconception lah ataupun myth yang kita rasa orang Melayu makan macam ni. Kita ingat ataupun dengar cerita-cerita dongeng lah ya. So let it be the first hand person yang experience that and do that during this raya lah. Kita tanya Hawa dulu. Lepas tu kita pergi Sadi. Betul, thank you. Terima kasih kerana Senang buat kerja hari ni. Repost. Thank you. Okey, untuk Hari Raya Aidilfitri ni kan Ramadan dah settle, Ramadan dah berlalu. Tapi kita ambil lah kebaikan-kebaikan bulan Ramadan tu kita teruskan. Dan Aidilfitri ni dia satu bulan yang sangat happy. Jadi hopefully Hawa doakan juga untuk kita semua celebrate Hari Raya dengan insan yang tersayang dan juga orang sekeliling yang sayang kita. Jadi enjoy Raya-Raya ni. Hawa sebulan je dia happy. Lepas tu kerja. Okey, untuk sini pula. Repost. For me, okay, sebab if you are Muslim, you celebrate Raya because you dah successfully puasa satu bulan. It's an achievement. Sebagai seorang yang buat full money, I can tell you, it's not easy. But good job. Thank you. But you've done it. So maknanya you teruskan. If you betul-betul puasa, you teruskan semangat itu. Because to me, one thing that I like about during the whole Ramadan is number one, I learn so much about Malay and Muslim culture. That's why apa yang you cakap tu penting. If you are non-Muslim especially and you are watching this, take your time to learn about other culture because it's actually very fun. When you think about it, open house. Chinese, yes, kita guna serve kotak, air kotak, kacang-kacang tu. Ada air tin juga Ada budget sikit lah. Disclaimer. Tapi when you think about it, even Deepawali open house, Raya open house, Chinese New Year open house pun, semua ada satu tema, togetherness. So kita celebrate unity semua so that tak rasa macam awkward lah. Oh, I don't know, actually Malay people do this. No, get out, go and visit people, go. Betul. Repost. Okey, lepas ni itu cerita raya. Kita dah kenal masing-masing semua dan akhirnya kita akan pergi kepada segmen seterusnya, iaitu Syazwani dia sediakan segmen apa Syazwani? Saya ada satu segmen yang nak orang kata mencabar lagi, menguji rasa kuih raya. Belum, nak tahu apa? Kita tunggu kejap lagi. Kita kejap lagi. Kembali selepas ini. Pagi Raya. Pastinya hari ini kita topik Raya hari ini adalah kepelbagaian dalam menyambut Aidilfitri. Dan untuk segmen terakhir ini, istimewa untuk awal di Pagi Raya hari ini, kita nak main game
Kita bersama dengan tetamu kita tadi, Shady, Chef Dave, Hawa, dan kita sebenarnya ada pemain import. Kita import dari program yang satu lagi iaitu dia agak awal ni. Kita bersama dengan Nina. Kita dah letakkan mereka ni dalam kumpulan, satu kumpulan Shady, satu kumpulan ni macam mana kita nak panggil ni? Hadik. Saya tak nak letak kumpulan awak. Saya lebih kepada guest. Silakan. Hadik. Shady seorang je. Shady seorang, tak apa. Champion. You guys dah ready nak main game hari ni? Okay. Game apa? Born ready. Game hari ni adalah sebabkan kita macam dekat Pondok Azmo ni macam ada vibes tradisional sikit kan. Kita nak bawa lagu-lagu raya lama. Saya nak makan kuih raya. Okey, sama-sama kita boleh makan. Popcorn. Dia ada daripada 90-an, 80-an macam tu lah. Tapi ini memang kalau kita dengar lagu raya ni adalah lagu nostalgia raya lah. Saya tak lahir. Okay, boleh lah you all main lah. Start Boleh. makan. Boleh. Boleh. Sambil-sambil kita Awak lahir makan. tahun apa? 2000. Allah. Tapi saya rasa ni lagu semua evergreen. Okay, ready Selamat Hari Raya. Belum. Nak jawab macam mana? Kat kumpulan mana dulu? Okey, adakah kita nak bagi siapa nak jawab dulu ke ataupun siapa paling cepat angkat tangan? Ni je lah kot. Okey, dengar betul-betul. Kaca ingat Jangan tengok. Kita buang je. Jangan, pecah. Okey, kita main lagu first dulu. Jangan tengok. Okey. Ini saya rasa lagu yang memang orang tahu. Kalau tak tahu, saya tak tahulah nak cakap apa. Okey, 1, 2, 3. Wait. Sabar, kita play dulu. Dengar sikit. Tapi cok ke sini lah. Kita cok. Okey. Takkanlah tak tahu kan? Okey, Hawa, kita buka. Hawa, silakan. Dendang Perantau. Okey. 1-0. Ramli punya song. Okey. Tak ada poin situ, tak ada poin. Okey, satu lagi. 1-0. Seterusnya ni. Panas. Perform Anu Azin. Suasana di hari raya. Sorry. Okay. Kita dulu. I buka sini dulu boleh tak? Kita boleh lah. Kita try. Bagi dengar sikit. Tak dapat hadiah bukan? Seloka raya. Seloka hari raya. Cuba dulu. Bukan dah. Okey. Kita bagi sini dulu. Okey, apa tajuk dia? Seloka Hari Raya. Okey, siapa penyanyi dia? Kami. Macam salah. Tapi tadi tak ada pun soalan ke boleh Oh, salah. okey. Sorry. Apa Seloka Hari Raya? Okey, betul. Sini. Betul. Ini Seloka Hari Raya. Daripada Uji Rashid dan Hel Amin. Nampak tak? Dia macam kalau lagu raya ni, dia macam ada vibe yang sama. Lebih kurang macam sama. Nak korang suasana hari raya. Saya nak pergi belakang sikit lah. Okey, yang ni satu lagi. Betul. Seloka hari raya. 1, 2, 3. Sure tak? Ni tak ada orang nak. Kenapa tak ada orang ni? Sikit lagi. Selamat Hari Raya. Okey. Habis ni. Selamat Hari Raya. Okey, siapa penyanyi dia? Penyanyi kita dah kira ke? Tak apalah, saja nak tanya. DJ Saloma. Tak ingatlah penyanyi. Penyanyi dia adalah Ahmad Jaid. Tapi still point. Betul. Okey, 2, 1. Okey. Dave, you Seterusnya. better function Kau tanya aku lagu Deepawali pun saya tak confirm saya boleh jawab. Isi lagu Deepawali. Of course God. Okey, cuba nyanyi sikit. Alamak, janganlah suai nyanyi. I tak pandai nyanyi. Mulut ni tak boleh simpan. Okey, lagu seterusnya. Ini kalau tak tahulah nak cakap apa. Tapi saya buka kepada kumpulan ni lah. Kita nak tengok kan. Okey, Abah. Ini kalau tak tahu, saya tak tahulah nak cakap apa. The thing is we know the song. Tahu. Okey, nyanyi. Okey, boleh. Okey, tu je. Perjalanan kau tak ku rasa kena hati. Okey, kita nak Sandy nak jawab. Okey, Sandy apa tajuk dia? Itu tu the song. Balik kampung. Balik apa? Penyanyi dia?
Sudi Rumah Haji Okey, Ashraf. ini betul. Ini saya kira semua orang suka. Yang selalu bermain di mata Nun Cantik, tak tahu ke lagu ni? Tahu. tahu kan? Masalahnya yang kita tahu, Ni kaki chorus. benda lain semua kita biar. Okey, satu lagi lagu. Sedih. Sekejap. Tajuk. Dia awal-awal je sedih ni. Tapi dia bukan tajuk Dia tu. mula je lirik dia dah ada tajuk dah. Oh my god. Satu hari ni hari raya tak? Ayo. I rasa. Sharifah ID your head. You tak tepuk meja. Dia tahu. Dia baca cerita. Dia baca. Sharifah ID. Satu lagi hari raya. Okey, tak apa. Datuk Kita MC. I give the answer already just now to you. I will already know lah. Jangan gaduh. Maksudnya kita semua tahulah lagu raya. Walaupun Kita tahu tapi tak tahu tajuk, Tajuk. tak tahu siapa penyanyi dia. Penting chorus, ya. Penting chorus. betul yang penting bila kita Perlu main game ni. bila kita dengar kita dapat rasakan semangat raya tu. Okay, next. Okey, next. Oh, tak sabar Leading. Ini satu lagi lagu yang memang saya kira setiap kali raya akan ada lagu ni lah Lagi sikit. Ada. Okey, sikit lagi bagi penyanyi ni sikit. 1, 2, 3, 4. Sesuci. Ada. Okey, silakan. Sesuci Lebaran. Penyanyi. Dato' Sri Siti Nurhaliza. Salah, dia tak ada Seri. Ada. Dia yang salah. Saya dipucat sekejap lagi. Kita ada masa lagi. Kita ada masa lagi. Okey, kita ada masa lagi. Kita Berapa main. dah point ni? Syazwan? Alamak, dah habis. No, 16-2. So, Sejak bila 16? Nanti masa Panjang editing lagi, korang ada kira. 7 minit lagi. Okey, tak apa. Kita teruskan je. Lagu raya lagi. Okey, sabar. Hilap keayuan main game ni. Ini tajuk dia susah sikit. Tapi setiap pagi raya mesti kita akan dengar lagu ni. Ni. Dalam Kan. Semua insan sedang Di hari ini penyanyi sayang. Pandai nyanyi tapi tajuknya tak ingat Marilah bersama. First time yang kita terdiam. beri fokus Betul fokus. Kita feeling lagu dia. Ada Shazam. Ni lagu ni lebih kurang macam orang nak balik kampung kan. Tak sempat nak balik kampung. Okey. Oh, tak tahu? Semua tak tahu? Okey, give up. Ni suasana pilu di Aidilfitri. Tapi Dia suasana pilu dia ada tapi saya cepatnya. nak ke penyanyi boleh tak? Okey, silakan. Datuk Sharifah Aini. Masih bukan. Saya Sharifah Aini. Rafi Ahmad. Okey, lagu Sani dia. Sahuri. Okey, Sani Sahuri. Okey. Wow. Woman of Kena culture. kipas. Okey, tajuk lagunya adalah Bersabarlah Sayang. Kami tak Kita ni pasang. Kamu ni jenis geng yang tak sabar ni semua nak Ataupun mungkin tak ada sayang lagi kot. Sabarlah sabar. Setengah point. Sabar tak ada. Setengah point Setengah point. Sabar Okey. tak ada, sayang pun tak ada. Okey, 5 minit lagi. Okey, boleh ke? Boleh tak satu lagu lagi? Silakan. Okey, last Ini saya kira tadi Azib nak sangat kot. Kita dengar. Dia kena tunggu chorus sikit. Sorry. Oh, the song very familiar. No idea. Yeah, very nice. Very nice. Dia macam ada macam ada tema-tema kita jugalah.
Awani. Kepelbagaian. Nostalgia Aidilfitri. You were about to say that. Why Jangan berlakon lah ni. Jangan berlakon. Why you just Kita kena buat Tadi point. ayah ada cakap kan, so I Lakonan pernah dia. dengar lagu ni. This chewing gum is it? Apa you makan je lah dulu. Kepelbagaian Aidilfitri. Nostalgia Aidilfitri tajuk dia daripada Datuk Sharifah Aidi. Okey, so itulah dia. Finally, Sharifah ni. Saya kira itu game yang kita boleh menggamit memori kembali lah. Setiap kali raya mesti akan ingat kepada lagu-lagu raya. Kalau tak main lagu-lagu ni memang seri tu kurang. Vibes tu Persoalannya sekarang, siapa menang, geng? Itu Pemenangnya, okey saya nak umumkan pemenangnya adalah Okey. semua yang ada di sini hari ini. Disebabkan kepelbagaian dalam Dia play menyambut safe, dia tak mau bagi hadiah. tak sebab dia tak kira. Lupa dia tak kira siapa menang. sebab saya lebih suka kepada semua orang menyambut lagu tu. Ya, Okey. Tapi menariknya sebab lagu-lagu ni walaupun Shady dan juga Chef Dave tak jarang dengar, tapi lagu-lagu ni kalau tak tahu musim raya tajuk kan, tapi benar dengar. kalau di shopping mall, kalau Mesti di ada. bazar Ramadan mesti ada orang beradan. Dia macam familiar tau, tapi kita memanglah tak tahu tajuk dia, siapa yang nyanyi kan. Sekarang you dah kenal Sani Sahuri, dah kenal Rafiq Abuang kan. Sharifah Aini. Sharifah Aini. Tengok tahun depan nanti lupa lagi. Tapi kita tahulah Dave geng yang nyanyi chorus. Ni kaki chorus. Kaki chorus. Okey, sebelum kita mengakhiri awal di pagi raya hari ini, kita nak beri kesempatan kepada tetamu kita hari ini untuk mungkin berikan sedikit ucapan sempena dengan Aidilfitri ini. Kita mulakan dengan Chef Dave terlebih dahulu. Silakan. Selamat Hari Raya kepada semua kawan-kawan Muslim di Malaysia maupun di luar Malaysia sambut Hari Raya dan juga Mahu Zahir Batin. Dan jangan lupa orang tua dekat kampung tu make sure balik kampung. Repost. Assalamualaikum. Saya Hawa. Saya nak ucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf zahir dan batin sekiranya ada salah cakap ke sepanjang bekerja di kaca TV ke di radio. Dan jangan lupa untuk tengok. Boleh? Beraya bersama cinta di Astroria Telemovie. Cerita ni best sebab kerja sebagai bomber. Suaminya orang Cina. Kahwin dengan family Cina. Satu cerita telemovie komedi. Sedi ada peluang, Sedi. I'm your anak, right? Okey, Sedi pula. Sejak bila? Selamat Raya Aidilfitri. Okay, so my name is Sedi. Just want to wish semua whoever that's celebrating this Selamat Hari Raya. Ucapan very senang je. Eat all the good food. Yes. Okey, kita nak beri kesempatan jugalah kepada host awal ni pagi juga kan. Sebab ini masanya kita mulakan dengan Hafizi dulu. Selamat Hari Raya Mahu Zahir Batin kepada semua seluruh rakyat Malaysia. Kita telah menjadi keluarga lebih daripada 60 tahun. Kita harapkan ia kekal generasi ke generasi. Okey, Repost. Nina dulu. Like. Saya ucapan mungkin saya akan simpan untuk program Niaga Wow. Awal. Selepas ni ada Niaga Awal. Okey, Hafizi pula lah. Saya buat semua yang menyambutnya, terutamanya keluarga saya yang berada di Nilai dan juga di Kedah. Selamat Hari Raya kepada anda semua. Dan Syaz pula ucapan. Okey, jadi saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, Mahu Zahir Batin kepada semua penonton setia Awal di Pagi. Teruskan menonton Awal di Pagi. Kita jumpa lagi di hari lain. Bye. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Balik kampung. Balik kampung. Balik kampung. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Niaga Awani bersempena dengan Hari Raya Aidilfitri. Raya pertama kita akhirnya. Betul. Nabila sebulan kita bersama puasa dekat office. depan Hari dia. menghadap muka Nabila. Hari lah kita bersahur sama. Bersahur di office. Sebab kita shift pagi. 4 pagi masuk office. Jadi kena bersahur kat office lah kan. Betul. Jadi Hari Raya pun kita bersama pada pagi ini untuk meraihkan lah Hari Raya. Tadi sebelum program kita ni tengok Syazwani, Afizi, Main Aziz, game Muria. kemarin. Teka-teka lagu ni. Nina pun ada. Nina pun masuk sekali. Ni padahal Nina ni kawan ni tu kita selit sikit kan. Saya masuk tadi tu saya menang banyak tu. Ya ke? Dia kena Yakin? confident. Yakin. Confident tu paling penting, tinggi sekali. Kita meneruskan pada pagi raya ini. Nabila macam mana raya pada pagi ini? Okey. Oh, semangat. Saya tak jauh nak balik kampung ni. Tak jauh. Awak ni nak pergi. Saya lepas ni akan
mengedah ni traffic jam ni biasa. Kalau tengok baju kita macam sedondon sikit lah Macam sedondon sikit tapi Nabila lagi menang lah baju dia. Biasalah. Fair play maupun semua ni dia menang sikit lah. Okey, depan kita ni ada banyak kuih. Kita nak cakap pasal kuih, ada produk-produk depan kita ni. Bukan itu saja, sebab sepanjang Ramadan sampai kepada Hari Raya ni, orang ramai berpusu-pusu bukan saja beli persiapan Hari Raya, pakaian dan sebagainya, persiapan ni kuih raya, nak masak rendang. Sekarang ni busy, tak sempat kadang. Instant rendang penting. Instant rendang beku, frozen. Betul. Maksudnya kalau macam kita yang bujang ni, masih bujang masukkan saja microwave ke mana-mana ke apa semua, senang. Siap terus. Tapi yalah kalau mak masak, mak masalah kita makan masak macam kalau kat rumah macam kita pagi raya ni, kita makan dulu yang frozen, nanti balik kampung baru makan yang mak masak. Ataupun tetamu nak datang, tak sempat nak apa ni, nak beli. Letak je, panaskan aja. Tetamu pula suka datang mengejut. Ya, nak sampai nak kemas lagi. Okey, Nabila, siapa tetamu kita untuk tetamu kita kalau kita tengok depan ni, kita ada rendang, kita ada juga kuih, bermakna ada dua lah tetamu kita. Kalau di sebelah kiri saya kita ada Encik Amin Mustafa, pengasas kepada Square Bake Enterprise. Inilah mukanya ataupun tuan badannya yang buat kuih-kuih ni. Kalau di sebelah kanan saya ni ialah Puan Adiba Aini, pengasas Debbie's Curry Puff UFO. Najib. Kenapa UFO? Sekejap lagi kita tanya kenapa sebenarnya nama UFO ni. Ceritanya kita tanya dulu pasal kuih ni lah. Kalau bercakap pasal kuih raya ni, permintaannya tinggi lah musim raya ni apa semua. Keunikan kedua-dua tetamu kita ni adalah mereka berdua adalah home base ataupun home, kalau macam kuih ni dibuat di rumah lah kiranya kalau ni. Maksudnya ini keunikan yang kita tawarkan. Ramai orang beli, ada kalanya kuih tu di pasar ataupun dikeluarkan dari kilang. Tak ada masalah, boleh je. Cuma kadang-kadang ada eksklusif rasa tu. Bila kita beli tu macam, oh ini home cook ni, home base buat kat rumah ni, mungkin kualiti dia akan lebih terjamin. Sebab bila kau buat kat rumah ni, kapasiti tak sama dengan kilang. Bila buat kapasiti kecil ni, kualiti tu mungkin boleh dijaga dan sebagainya kan. Adakah itu realitinya? Ke kat rumah lagi susah nak buat ke macam mana sebenarnya ni? Okay, kalau kita kat rumah, contoh macam saya buat cookies ni saya dengan abang saya. Kami berdua, so abang saya adun, saya yang bakar. Lepas tu kita lah masuk balang, kita lah sama-sama kalau nak buat konflik ni, kita lah buka dia punya sarung tu dan sebagainya. So keadaan di situasi di dalam rumah tu agak huru-hara lah. Tapi dalam masa kita nak jaga kualiti ni, sebenarnya kita sebelum kita nak pasarkan kepada orang, kita ada buat tester. Kita bagi R&D. Sebenarnya dalam minggu pertama kita guna resipi lain, kita dapat hantar. Minggu kedua kita guna resipi lain, kita hantar. Kita tengok. Dia sebelum jual lah? Sebelum jual. Maksudnya dari Rejab, Syakban tu kita dah start dah. Sebelum kita nak Ramadan ni kita nak go betul-betul. So kita buat tester, kita bagi diorang test dulu. So kita dah dapat satu resepi yang kita rasa solid. Baru kita akan gunakan untuk Ramadan ni ialah resepi yang kita rasa yakin untuk kita jual lah. Kalau buat daripada rumah ni, rumah nak kena besar ke macam mana keadaannya? Saya tak boleh bayangkan kadang-kadang. Dapur saya kecil. Kalau nak buat kuih ni memang tak muat lah. Kalau dapur kecil, kita pindah ke ruang tamu. Ruang tamu besar. Rumah tamu penuh lah tu. Ruang tamu jadi dapur. Ruang tamu jadi dapur, dapur jadi ruang tamu. Betul. Kita duduk kat ruang tamu atas meja lah. Kita punya ni, dekat oven kita lagi. Dan kita pandai-pandai lah kita manage kita punya barang untuk kita letak. Dan kita kena jaga juga kebersihan lah. Itu antara aspek yang paling penting lah. Tak boleh lah kita main berterabur je. Kalau kuih ni dibuat dekat location kita bershooting sekarang ni, besar lah ni. Ya. Tengok ada dapur bagai cantik ni. Ini kita ni dekat di guest house Azmo ya, di Pondok Azmo di Pulau Meranti Puchong. Kalau di hujung rancangan nanti kita ada bersama dengan dia punya pemilik, pengasas Pondok Azmo. Oh iyalah, Nabila berjumpa nanti kan akan berjumpa dengan Haris Ashraf, pemiliknya bersama dengan Haris Ashraf Asnan. Guys, kalau siapa yang belum tahu, Google lah nama ni. Ya, best keluar. Saya baru sampai, kita nak syuting. Saya nak sampai, saya nampak swimming pool lah. Oh, tu yang awak nampak dulu? Saya nak terjun dulu. Tak boleh lah sebab dah pakai baju Melayu kan. Jadi tak boleh pakai gaya semua. Lepas ni lah, lepas syuting kalau ada kesempatan sejam 2. Intro tadi rumah saya tu. Rumah saya tu. Beranganlah kan. Berangan bercuma. Okey, rendang pula ni Nabila. Nabila suka rendang ni. Nabila tengok untuk saya mungkin yang kurang pandai lah memasak rendang ni, instan ni memang sangat membantu. Jadi Puan Adiba boleh kongsikan mungkin macam mana cabaran untuk menghasilkan satu rendang instan yang bukan saja sedap tapi mudah untuk orang makan dan juga inovasi. Apa bezaan Debbie's ni? Macam kami hasilkan rendang ayam dan rendang kerang sebab selalunya kita akan jumpa rendang ayam dengan rendang daging dekat luar tapi jarang untuk kita jumpa rendang kerang. So kami fikir macam apa kata kalau kita bagi kelainan dengan bagi rendang kerang, option untuk
orang-orang yang menyukai kerang lah, untuk menikmati rendang kerang. Jadinya untuk kita hasilkan rendang ni, we have to tukar cara masak, sebab kalau kita memasak dengan cara yang biasa kita masak untuk raya, nanti produk akan hancur. Jadinya kita kena improvise sikit cara masakan tu untuk bagi daging kerang tu maintain dia punya texture. Betul. Itu paling penting sekali sebab ramai orang macam cakap tadi rendang kerang ni dia satu benda yang sekarang pagi raya saya jarang makan. Biasa tipikal ni memang ayam, daging dan sebagainya kan. Kerang ni memang kita makan sampai sedap dah kan. Tapi sebab kalau buat kat rumah ni kan, apa cabarannya sebab nak buat frozen kerang lagi, kerang ni nak kena kopek, nak kena apa, semua banyaklah prosesnya kan. Macam mana ni cabarannya ni? Pemilihan barang yang kita pakai. Pemilihan barang. So macam kita sekarang kalau kita pergi dekat pasar raya, kita akan jumpa banyak frozen seafood yang dah dikopek, yang dah dibuang dia punya kulit, macam udang dah dibuang kulit, kerang dah dikopek, sotong yang dah dipotong, macam itulah. Jadi untuk mengurangkan masa, kita akan pilihlah barang-barang yang macam tu. Itu paling senang sekali lah. Betul. Okey, saya nak masuk kepada Nabilah nak tanya lagi pasal ni frozen ni. Mungkin kalau rumah Cik Amin penuh dengan balang, kalau rumah Cik Adibah penuh dengan apa? Freezer, betul. Tapi tadi sebelum kita buat rancangan, ni menarik sebab tadi kata tak ramai pekerja yang buat ni. 3 orang juga. Betul. Sekarang kita ada 3 orang saja. Macam mana nak cater ni permintaan ramai dan sebagainya? Itulah dia, kita berperanglah 3 orang ni dekat dapur. Seorang untuk buat rendang kerang, seorang untuk buat rendang ayam, seorang untuk buat ada tugas-tugasan lain lah, marketing, delivery, beli barang apa semua. So 3 orang ni ada peranan dia. Tapi memang ramailah yang order tu banyak. Order tu banyak, kita tak menang tangan lah. Alhamdulillah tahun ni. Alhamdulillah, itu rezeki. Tapi saya rasa cabaran aja. Betul, cabaran. Tapi menariknya sebab kita akan belajar macam usahawan ni, saya suka tahap daya tahan mereka. Mereka akan belajar daya tahan, dia tahu okey ini loopholes yang kita ada. Lepas kita tambah baik dari tahun ke tahun. Sebab kedua usahawan ni apa yang kesamaan mereka, ini tahun kedua mereka berniaga, betul? Jadi ada belajar tahun lepas, tahun ni dah tambah baik. Cuma ada cabaran. Ni topik yang saya nak tanya ni. Costing. Sebab apa kita tanya pasal costing ni? Sebab kita tahu ni sepanjang Ramadan sampai nak ke raya ni, bila orang pergi bazar Ramadan ataupun beli kuih ataupun beli rendang, beli apa-apalah, orang akan cakap pasal mahal betul harga barang sekarang ni. Contohlah. Okey, itu perspektif orang ramai. Memanglah dia beli terasa mahal dan sebagainya. Kalau boleh nak kali lipat tu 20 sen. Contohlah. Macam mana sebenarnya realiti perspektif peniaga ni? Sebab orang tengok macam kos bahan mentah fine, kita boleh pertimbangkan. Tapi menjadi peniaga ni bukan hanya kos bahan mentah yang ambil kira. Tenaga, masa ni semua orang tak nampak. Ni kena ambil kira sebagai overhead jugalah kiranya kan. Kalau boleh kongsikan tu. Okay, baik. Untuk sebelum kita sebagai usahawan kita nak menentukan satu harga, satu kita orang kena buat carian barang. Maksudnya kita kena pergi kedai A, kita tengok harga. Pergi kedai B, kita tengok harga. Kita pergi kedai C, kita tengok harga. So kita ada buat calculation. So untuk pengiraan costing tu sangat penting lah. So sebagai saya usahawan muda ni, saya mula-mula kita main belacah. Kita hentam. So bila kita berniaga-niaga, kita rasa macam ada loophole. Maksudnya ada kekurangan asal kita jual macam tak untung je ni kan. So bila kita mula faham, kita mula belajar, kita pergi ke saya masuk InScan. So kat InScan dia belajar untuk pengiraan costing. Jadi coach akan ajar costing kita, macam mana kita nak kira costing bahan mentah, macam mana kita nak kira costing overhead kita, dan lepas tu barulah kita boleh kira margin kita. Dan kita tak bolehlah nak letak tinggi sangat, kita bukan nak pergi haji balik hari kan. Jadi tu ramai orang guna okey, kita kira siap. Contoh satu botol ni biskut macam ni adalah RM35 tak silap kan. Maksudnya sebelum ni kita kira cost overhead dan sebagainya, maksudnya harga nak kena sama 35 tapi cost lain dikurangkan, ataupun harga macam mana? Harga dia naikkan sikit atau macam mana? Satu, kita tengok berapa yang kita boleh masuk dalam balang dari site kami. So kalau kita kira satu balang dia boleh masuk dalam 50 piece, so kita kena kira juga dalam satu adunan kita tu boleh hasilkan berapa piece. So berapa kita nak letak nilai harga kos mentah, overhead dan juga bilangan per pieces lah. Bukan ikut berat, ikut ukuran. Oh, okey. Berat tu jenama lain. Jenama lain. Alamak. Timbang dekat mall. Dekat mall. Kalau macam untuk Puan Adibah sendiri, kalau tadi sebutkan 3 orang je, tapi 3 orang tu lah nak handle barang basah, nak packing, nak buat marketing dan sebagainya. Macam mana menilai orang kata usaha tu yang belakang takbir ni?
Macam kita ada cost structure kita sendiri. Untuk tenaga kerja berapa kita letakkan untuk seharian punya production. Bil elektrik, gas, semualah kita. So kita akan totalkan berapa pecahan dia, dan untuk satu produk ni dengan contohlah 5 ekor ayam, berapa kilo yang kita boleh dapat dan berapa paket yang kita akan dapat. Dari situ kita akan bagi harga kasar dia, dan kita tambahlah dengan berapa persen untung. Tapi kita tak adalah ambil banyak sangat kan, macam Cik Amin cakap pergi haji balik hari. Tak adalah macam tu. Jadi kalau macam ni, kalau macam ni, dia packing tu makan masa berapa lama agak-agak? Packaging ni sekejap je kan? Sekejap je. Untuk menyediakan produk itu sendiri yang makan masa, because dia ayam. Okey. Adakah kerang paling cepat atau sama je Kalau sebenarnya? masak kerang cepat sikit. Sebab kerang ni kita tak boleh nak masak lama. Tapi cak ayam kita kena masak dia lama sikit supaya dia betul-betul masak. Dan kita tak boleh terlebih masak juga sebab kita tak nak ayam tu hancur. Yang menarik perniagaan ni adalah perniagaan saya kira kalau bersifat saya bermusim. Musim maksud saya adalah perniagaan ni dijalankan ketika Ramadan menjelang hari raya. Sebelum Ramadan pun dah dijalankan. Tapi target marketnya adalah untuk hari raya lah. Ya. Tapi selain daripada bulan tersebut, ada produk lain juga. Itu sebab nama company tu UFO. Itu kita nak tahu apa UFO tu? Apa produknya sebenarnya kalau bukan produk ni dia jual ketika bulan-bulan yang lain? Okey, perniagaan utama kami adalah Curry Puff Frozen, which is Curry Puff UFO lah. So dekat dalam beg ni saya ada contoh, ada ini dah sedia semua. Kita prepare. Ada UFO ke depan ni. Boleh tunjukkan Jadi kita ada 6 jenis Curry Puff sebenarnya. Okay. So this is our best seller lah. Curry Puff UFO ayam cheese shiitake. Wow, shiitake. Dia ada bukan cheese. kentang. Ya, dia bukannya typical cheese yang akan cheese leleh ke cheese tarik ke tak, but the flavour itself yang kita pakai untuk rasa cheese ni. Kita rasa all the best taste tu semua akan ada dalam satu curry puff macam tu Itu yang kan. kita cakap rasa ke angkasa. Rasa ke angkasa sedap tagline tu. Okey, sekarang ni 8 biji dia jual. Tadi kita cakap banyak pasal kos. Ini nak tak shiitake lagi, nak ada rasa cheese lagi, nak berapa nak letak harganya ni? Sebab saya kalau bayangkan kalau saya letak ni, berapa nak letak? Nabi letak berapa? 20 lah. 20 kan? Saya baru letak 20. Kan berapa sebenarnya letak? Kalau nak kata apa pun kan? 20. Tapi ni saya jual RM16.50 sahaja. Boleh untung ke sebenarnya ni kan RM6? Bolehlah sikit, bolehlah untuk Awak hidupkan. ni suka. Awak anak muda lah yang pantai dengan cheese. Oh, nak beli kot. Pula-pula ada shiitake. Kalau kita jual 20, awak lah yang akan diserang oleh netizen tu. Kalau kita pergi event, kita pop up stall pergi event. This is our best seller jugalah. Frozen ini best seller. Kalau kita pergi event pun ini juga yang best seller. Orang muda suka, orang tua pun suka. Ya Allah, senang. Kalau saya yang bujang kan, memang benda-benda macam inilah kita nak tekan masuk air fryer ke ataupun goreng ke, suka senang. Benda yang perlu ada dalam rumah. Betul. Jadi tetamu datang. Senang tetamu. Makanan frozen itulah satu kelebihan dia. Tetamu datang, semua benda dah ready. Senang je untuk kita prepare. Tak perlulah nak basah-basah, berpeluh-peluh apa semua nak prepare makanan. Dah ready dah. Jadi antara special untuk curry puff ni lah tengok inovasi dia macam ayam cheese shiitake. Kan kalau untuk kuih mungkin letak salted apa tadi? Sea salt terus orang suka. Oh, itu yang membuatkan mungkin dari segi inovasi menu tu juga penting. Dia letak satu tahap pada saya dia mengeksklusifkan produk tradisional tersebut. Curry puff kita dah biasa dengan curry puff biasa kentang ataupun sardin dan sebagainya, curry puff pusing dan sebagainya. Kali ni curry puff juga tapi isi dia lain. Bentuk jadi juga bila lain. bagi kelainan pada harga yang saya rasa mampu milik, contohnya kan ini memberikan kelebihan ataupun penawaran yang lebih banyak kepada dalam pasaran tersebut. Orang tahulah, oh ada produk ni, saya pun nak produk ni kan daripada curry puff yang lain. So ini inovasi yang kita rasakan usahawan mikro, kecil dan sebagainya perlu ada mindset tu. USP juga kita panggil unique selling point. Jadi kalau orang nampak Debbie's tahu ada curry puff UFO ni. Berapa lama nak siapkan? Sekarang ni fokus rendang. Bila akan kembali semula kepada UFO ataupun bergerak sekali? Dia bergerak sekali. Dia bergerak juga sekali. Sebab tu kita ada bag ni. Ini adalah hamper bag kita. Kita buat ni setiap kali Ramadan untuk 2 tahun berturut-turut kita ada keluarkan hamper bag untuk Ramadan, which kita ada set kita lah. So untuk set hari ni saya bawa Curry Puff UFO. Menu kita untuk tahun ni sambal tempoyak daun kayu dengan menunya rendang rendang kerang. So untuk set yang macam ni kita bagi dengan harga RM60 sahaja. Okey sangat. Which untuk Curry Puff ni kita ada 6 flavor. So walaupun harga dia berlainan tapi kita bagi pilihan untuk customer pilih sendiri flavor apa yang dia nak. Tak kisahlah harga berapa pun kita masih maintain dengan harga RM60 tu. Dia semua beli online.
online, kita punya repeat customers dan kebanyakannya adalah dari mouth to mouth lah. Ada physical booth juga? Pop-up store. Physical booth tak ada, tapi kita ada a few vendors macam dekat Glamary, dekat Subang Bestari, kita ada hantar yang frozen curry puff lah. Macam mana Encik Amin pula? Jual memang dari mouth to mouth macam juga ke ataupun Online ada juga? pop-up store? Sebab kita tahu online ni memang platform yang penting lah sekarang untuk zaman sekarang ni. Kita tengok promosi dekat social media, baru kita kenal satu produk Pula tu algoritma ni pantang tu kalau kita tengok kuih tu lama sikit je, keluarlah 10 video kuih lepas tu. Betul. So buat masa sekarang kami masih lagi di rumah. Maksudnya marketing agak sedikit slow, Mencabar tapi lah, agak berdua mencabar, je kan? sangat mencabar. Macam tadi Puan Adiba pernah cerita pasal booth. Kami pernah jual di booth. Cabaran dia pernah juga sebab rasa kuih ni dia di dalam balang. So bila kita letak balang kita macam orang macam tak kenal nama kita. Dia ada cabaran pada usahawan lah. Betul. So bila orang tak kenal kita, orang tengok kita kuih kita macam biasa je. Ada pernah juga yang tak laku lah. Kita macam agak, tapi it's a new thing untuk learn. Maksudnya, kita kena buat macam ni. Bila orang tak kenal kita, so apa solution yang kita ada? Ialah naikkan nama kita. So naikkan nama kita, dalam masa nama kita dah naik, production kita pun kena naik. So benda tu akan berkait lah. Okey, tadi kita dah cakap juga maknanya curry puff macam UFO ni adalah produk luar perayaan. Betul. Kalau untuk syarikat ni sendiri, kuih raya ni masa raya lah. Lepas raya jual kuih raya juga ke atau macam mana? Ada produk lain? Dalam lepas raya, cookies ni masih diteruskan. Akan ada inovasi, lepas ni kita akan tukar packaging, kita akan tukar apa yang boleh kita tengah R&D. Dalam masa yang sama juga kami buat kek. Kami ada carrot cake dengan pistachio cake. The favourite tu. Memang ada background sebagai ini ke? Oh lama. Culinary ke? Background. Atau memang langsung minat? tidak. Oh tidak. Langsung tidak. Apa latar belakang ni? Saya macam mana masuk bidang ni? Software engineer. Ya Allah, agak jauh tu journey tu. Jauh. Sekarang full time? Full time. Okey. Kalau saya software engineer jauh, saya tanya abang saya dia teman. Abang nak? Abang saya medik. Tapi memang tak terkejut lah sekarang Najib kan? Saya rasa kena guna karakter tu. Abang engineer, abang medik jual kuih ni juga. Letak ketengahkan walaupun dah tak ada dah. Tu, baru orang tahu macam mungkin abang medik ataupun abang engineer buat kuih. Lain engineer dia buat kuih tu kan. Doktor dengan insinyur lah masa tu. Engineer sebagai contoh kan. Tapi inilah yang menarik sebab macam saya cakap tadi, cabarannya membuat kuih ini dan meletakkan harga sedemikian adalah menuntut ilmu, belajar dan sebagainya. Sebab kedua-dua tak saya usahawan ni berguru juga dengan individu yang selalu kita interview, Cik Azhari. Cik Azhari ni kita panggil Abang Bruce lah. Abang Bruce. Dia juga lah mencadangkan untuk program kami dan sebagainya. Kami memang di Astro Awani kami suka membawa usahawan kecil dan sebagainya sebab penting untuk kita angkat ini supaya mereka ke peringkat medium. Betul, pergilah peringkat lebih tinggi. InsyaAllah. Okey, ini kita menutup. Ada berbaki lebih kurang 4 minit lagi cabaran. Cabaran saya nak tanya kepada dua-dua usahawan adalah financing, pembiayaan ni. Ini memang sekian lama kat Astro Awani kita bincang ni, nak cari duit bukan senang. Nak rolling modal bukan senang. Nak buat pinjaman, gila susah. You tak ada documentation yang lengkap, apa semua, susahlah ceritanya kan. Tapi kalau untuk perniagaan kuih sebegini, modal dalaman ke, keluarga ke, rolling ke, macam mana nak buat? Ya, dari kami modal dalaman. Sebenarnya dari awal, dari tahun pertama kita ada certain amount, tahun kedua kita cuba untuk simpan, dan dalam masa bersama juga kita akan cuba untuk cari kita punya dana-dana daripada SME Bank ataupun Tekun dan juga Mara lah. So dalam masa sekarang kita tengah cantikkan dulu kita punya portfolio. Maksudnya kita cantikkan dulu kita punya account, kita keluar beli dan sebagainya, dan kita dah submit, kita compile dan kita akan cuba submit lah untuk dapatkan dana yang lebih baik. Ini untuk nak besarkan lagi perniagaan lah. Yes, insyaAllah. InsyaAllah lebih satu hari nanti ada kilang sendiri. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita doakan. Kongsi mungkin dari pihak Cik Adiba untuk debis curry puff dan juga rendang ni. Bagi pihak kami bermula dengan asalnya kami mula kecil-kecil dari rumah dan kemudian kita berpindah, kita buat central kitchen. Yang itu kita pakai modal sendiri. Terima kasih mak dengan ayah saya banyak support. Alhamdulillah. Alhamdulillah, supportive. Alhamdulillah. Jadi dari situ kita cuba dapatkan geran daripada negeri Selangor, iaitu Dana Usahawan Mikro Selangor. Dekat situ kita dapat beberapa mesin. Ya, alhamdulillah, walaupun kita dah berpindah ke rumah sekarang, ada beberapa mesin yang kita masih boleh pakai. Ada mesin yang besar tu kita dah tak boleh nak pakai lah. Jadinya dari segi financial tu, buat masa sekarang ni kita
mengumpul balik. Kita rolling balik sebab tahun lepas kita agak culas sikit. Kita culas sikit dan ada ialah harga tahun lepas pun, harga barang tahun lepas pun ada naik turun dia. Ada banyak yang kita payah nak rolling, dan untuk pengetahuan kita pun dah 2 tahun kita maintain harga yang sama untuk produk-produk kami ni, rendang ke curry puff ke semua sama. Jadinya dekat situlah dia punya struggle. Jadi dengan untung yang sedikit tu, sekarang ni kita tengah kumpul balik untuk restart our central kitchen back supaya kita boleh produce lebih banyak lagi untuk meet the demand. Saya kagumlah, belum walaupun sekarang ini belum mempunyai central kitchen seperti yang ada sebelum ini. Cekalan dan banyak juga produk. Kalau beli satu handphone ni ada 3 jenis bahan juga, nak kena betul-betul manage tu, tak betul manage tu. Lagi satu bahan basah lah saya. Kalau nak bersihkan tu sebenarnya makan masa. Betul. Jadinya perkara itulah sebuah. Okey, kalau siapa yang nak beli boleh beli. Ni kalau dah promote ni, maksudnya tiba-tiba banyak pula orang beli ni, kena cukuplah kapasiti ya. Sebenarnya Peniaga Awal ni kita ada movement lah panggil GWSME. Betul, kita kempen ketengahkan usahawan-usahawan mikro, kecil dan sederhana kita, di mana kita ada road tour juga. GWSME bolehlah saya promote sikit Ya, boleh. Sebab show awak kan nak promote. GWSME memang kita bawa kadang-kadang, bukanlah kadang, memang setiap road tour tu adalah Encik Azhari. Kalau dapatkan sedikit nasihat ataupun talk daripada beliau, boleh join kami di negeri-negeri, nanti kita umumkan. Itu benda penting. Jadi kepada anda semua penonton ini, saya kira usahawan, usahawan boleh mengambil inspirasi, dan juga kalau ada yang mungkin ada ilmu yang lebih dan sebagainya ingin berkongsi, boleh reach out to them. Dan kalau anda penonton sebagai pembeli juga, setidaknya kita memberikan satu perspektif yang baru dari sudut pandang peniaga. Ini penting juga supaya apabila kita beli kelak, kita faham apabila kita menilai kualiti bukan hanya kepada bahan mentah, tapi juga kualiti masa mereka dan juga tenaga yang dicurahkan dan juga usaha mereka tersebut. Kita boleh kenal pasti dan kita boleh jadi pengguna lebih bijak lah dalam menilai sesuatu produk dan sebagainya. Itu yang kita highlightkan lah dalam episod kita pada kali ini. Sangat-sangat penting dan sangat-sangat menarik program ini. Kita doakan kejayaan untuk kedua-dua usahawan kita, insya-Allah. Terima kasih juga datang. Terima kasih juga undang kami. Terima kasih menjemput. Pleasure kerana sudi bersama dengan kami pada pagi raya ini. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Okey, kita berhenti seketika. Selepas ini ada temu bual lain yang kita nak buat. Temu bual tentang fashion pula. Mestilah. Nabila dah cantik, mestilah kena ada fashion kan. Nabila interview ke siapa lain? Bukan saya. Kita punya ni, kolik lain lah. Nina dan juga Haris. Kita jadi model. Kita jadi model. Betul, kita kat tepi tu. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Kita akan jemput masuk. Bertemu kembali dalam siaran khas Niaga Awani bersempena dengan Syawal pertama hari ini, dan sudah tentu menarik sekali kita bersiaran. Kita bersiaran di luar sebenarnya. Kita keluar studio untuk bersiaran di Pondok Azmo Guest House yang terletak di, kita boleh cakap, Pulau Meranti, Puchong. Puchong, betul. Dan cantik sekali kalau anda dapat lihat dari pukul 8.30 pagi tadi kita bawakan pelbagai boleh dikatakan perkongsian menarik, ada selebriti, ada macam-macam cerita, content creator, chef pun ada. Dan sekarang ni sebenarnya sebelum ni kita ambil alih daripada Najib dan juga Nabila, cerita pasal makanan kuih raya, bisnes kuih raya, makanan dan sebagainya. Kita lihat apa antara cabaran dan peluang sebagai peniaga-peniaga kecil, terutama apa yang mereka lalui, terutamanya musim perayaan. Dan kita nak lihat bagaimanakah realiti PKS yang menjual iaitu makanan raya, kuih raya, musim perayaan. Apa yang mereka lalui, macam mana mereka kau keuntungan, adakah sebulan sekali je. Banyak penceritaan itu tadi bersama Najib dengan Nabila. Tapi bukan kita nak cakap pasal makanan kuih raya saja. Apa lagi demand di bulan Ramadan? Sebenarnya sebelum Ramadan lagi orang dah start cari ya. Rejab, Syakban, Ramadan, Syawal orang mencari barang ni. Selain makanan, orang cari juga baju raya. Kadang Ramadan tak habis lagi, raya dah 2-3 pasang dah. Untuk first day, untuk seminggu lah dah siap. Belum start Ramadan orang dah start prepare. Katanya because of Ramadan nak tumpu kepada amal ibadat, kita faham. Ada juga orang yang mengamal konsep itu, tapi ada juga yang shopping last minute. Sebab katanya last minute banyak diskaun. Betul lah. Tapi selalu macam saiz. Aku nak cakap benda sama. Kalau macam ni saiz yang susah sikit lah kadang-kadang. Last minute ni. Sebab itulah kita awalkan sikit before Ramadan kadang-kadang.
Okey, siapa kita nak bawa hari ni, Nina? Kita tak berdua sebenarnya. Kita ada bawa lagi 2 orang tetamu untuk menemani kita di iaitu Pondok Azmo Guest House ini. Kita bersama dengan iaitu kalau anda selalu shopping kat Zalora kan, ini adalah kita dapat lihat wajah-wajah yang bertanggungjawab terhadap iaitu kita boleh cakap brand-brand tempatan ni. Dan mungkin saya mempersilakan tetamu di sebelah kanan saya. Mungkin paling kanan sekali adalah Bel Anwar, pereka fashion untuk Lubna. Dan di sebelah Bel ada juga kita punya Hadi Aizat. Beliau juga merupakan iaitu pereka fashion untuk Azalia. Saya nak ucapkan terima kasih datang. Selamat Hari Raya Mak Zain Melati. Sebenarnya sebab selalunya anda yang selalu melayari Zalora akan nampak the design. Tak nampak siapakah orang di sebalik yang design. Itu yang cukup penting. Jadi hari ini kami bawakan kepada anda perekanya. Okey, kita nak start dengan Bel dululah, Bel. Mungkin Bel boleh cerita your personal background dulu mungkin sebelum kita cerita lebih panjang kan. Mungkin boleh cerita pengalaman you, berapa lama dah you mula berkecimpung dalam industri ni. I think dah 3 tahun I dalam industri fashion ni. So I started after PKP lah. Baru habis degree, lepas tu terus masuk fashion lah. Memang minat ke atau memang sebab belajar dalam jurusan fashion juga ke? Mungkin boleh cerita. Memang dari kecil lah, memang cita-cita. Memang cita-cita lah. Dream come true lah. Dream come true lah. Macam mana you datang inspire to macam get involved in the fashion industry, especially you nak buat baju raya. Lagi-lagi sekarang banyak kita boleh cakap design moden, tapi macam mana you inspire, okay, I nak buat satu khas untuk perayaan punya baju? Itu for me, it's a challenge for me. Yang I memang suka that adrenaline untuk cari something new, to create something new, to explore my creativity, untuk for myself lah. I punya untuk career, untuk grow lah. Bel, itu cerita Bel kan? Okay, kita lihat Bel mula lepas habis degree, bagaimana pula dengan Hadi? Macam mana? Berapa lama dah? Your whole journey, boleh ceritakan? Whole journey, okay. First of all, saya nak cakap Assalamualaikum and terima kasih sebab sudi jemput kami ke sini. Jadi untuk start saya punya background lah kan, saya juga seorang fashion graduate tahun 2012. Jadi super senior lah, senior tapi tak sempat nak jumpa Bel. So after degree tu pun saya memang terus ke bidang fashion. Tapi apa yang saya spend dalam degree tu adalah satu cabang yang berlainan, which is designing, which is like more towards practical work lah. Tapi saya lebih minat kepada bidang retailing, marketing, also like fast fashion sampai dah sekarang di Zalora. So dalam total 12 tahun lah macam tu di industri. Dalam industri tu juga. Tapi dapat sekejap je. Rasa sekejap. Sebab fast fashion. Je masa berjalan. Tapi sebelum kita go lebih mendalam perjalanan, pengalaman dalam industri fashion ni, mungkin kita nak lihat Hadi dulu lah. Apa makna raya kepada Hadi setiap tahun? Bagaimanakah pengalaman Hadi menyambut perayaan? Raya, setiap tahun tu dia selalu membawa kelainan. And also like everyone, kita tahulah raya itu adalah satu celebration yang penuh meriah, disambut oleh pelbagai golongan keluarga, untuk kita dari segi makanan, shopping, kalau kita nak dress up, baju kena baju baru. Kita tak boleh macam baju tahun lepas, itu macam dah jadi satu pantang dah. Kalau kita pakai baju tahun lepas kan, sebab macam kalau kita nak raya itu is something that is a celebration of orang kata apa, is a winning, is a winning celebration sebab kita dah sebulan berpuasa. Lepas tu adalah one day yang bagi saya adalah satu, inilah again lah celebration lah. Macam award lah untuk diri kita setelah sebulan berpuasa. Walaupun kita sambut raya dalam 2-3 hari, tapi kita naklah rasa baju baru. 2-3 hari ke Nina Raya? Sebulan. Takkan Nina Raya 2-3 hari. Makanannya sebulan, tapi baju raya seminggu je lah. Seminggu. Banyak juga. Okay. Bel pula macam bagaimana, apa erti Syawal itu untuk Bel sebenarnya? Terutama kalau you nak kaitkan dalam bidang fashion lah, walaupun you boleh dikira baru dalam industri ini, apa erti Syawal pada you? Syawal, macam Hadi cakap lah, it's a celebration. So that, I think kalau kita cari baju kan, kita jadi macam this
new tradition yang excited. Okay, nak tengok orang pakai baju apa. Lepas tu the vibe of that pagi Syawal, and then macam kita dah lama tak jumpa saudara mara. Lepas tu awak pakai baju apa semua tu. It's a new... Jadi macam trend kan? It's a trend, yeah. Macam you pakai baju warna apa? You warna apa? You beli brand mana? So, benda adalah macam always jadi topik. Macam topik perbualan setiap tahun tu. And actually, kalau kita nak bercakap soal fashion ni, sebenarnya dulu I rasa yang akan bercakap soal jenis baju dan juga brand ini adalah wanita. Tetapi I rasa lately among lelaki juga akan saling bercakap berkenaan dengan the brand. Maksudnya you beli baju Melayu dari brand mana? I rasa begitu. Sebagai peraca fashion, mungkin Hadi dahulu, adakah you rasa semakin orang kita semakin bercakap soal brand dan juga kerana baju Melayu is baju Melayu. So you know, tapi ada yang nak pesak lah, ada yang tak nak ada logo dekat baju lah, you know, benda-benda macam tu. Lelaki dulu simple, pergi je dekat jalan tau. Kita janji ada baju Melayu. Ya, sama. So, pengalaman saya dari dulu lah yang saya notice lah, kalau baju Melayu ni memang simple je. So, diorang akan cari apa yang ada dekat market, terus beli kat kedai. Tapi kita tengok kepada peredaran masa, sebab sekarang ni macam branding is a strong game. So even lelaki pun kalau you nak cari cakap musang ke, Teluk Belanga ke, dia akan cari brand-brand yang menjadi trend and also hype dalam market. So macam ada few brands yang dia tahu brand ni ada kain linen, kain cotton yang sedap. So diorang dah jadi macam mengkaji dengan lebih selidik, dengan lebih pandai lah lelaki ni. Sebab dulu kan memang semua like orang kata tugas perempuan untuk memilih busana raya satu keluarga ataupun pasangan kan. Tapi lelaki pun ada demand sekarang ni. Diorang dah tahu apa yang diorang nak. So bila dia tahu apa dia nak, okey, saya terus ke kedai tu besok, terus beli. Bel bagaimana pandangan? Mungkin Bel ada pandangan melihat kepada brand dan terutamanya apabila lelaki mula berminat dan juga I'm gonna make sure I akan dapatkan brand A untuk I pakai. I dah pernah pakai B, I tak suka kualiti kain B ataupun jahitan kain B. Bel? Yeah. I think for lelaki sekarang, I think it's a movement of the branding. So maknanya sometimes baju Melayu lelaki, how far can you go in terms of material, in terms of the shape, in terms of kain ke apa ke kan. But they are moving towards the brand yang macam, oh, it's cool. So dia macam go back to the marketing of the brand. So fashion pun dia relate to marketing. So that movement of that hype of the brand, so orang akan macam, oh, orang tu cool lah. Terinfluence ya. Okay. Actually, to be honest, Harits, Bel dengan Hadi, I pun ada one of your punya collection last year. Okay, then I nak check it out lah sikit. How about this year? This tu I nak tanya ni, soalan ni lagi ke? Okay, mungkin peraca fashion daripada Lubna dulu boleh mulakan macam mana koleksi baju raya tahun ini? Apa inspiration you? Macam mana decision making process you? Macam mana creativity process you untuk koleksi baju raya tahun ini? Saingan sengit ni. Saingan sengit ni. Okay. Tapi memang kalau Zalora, memang kita work around 1 year untuk buat a collection. Contohnya? Okay. Maksudnya bulan ini contoh, sekarang ni dah start 2025. Dah start dah. Raya tak habis lagi dah start. Yes. Okay. So sebab kita ada timeline nak kena jaga kan and all. So I think this tahun ni macam kita kena cepat. It's a fast fashion kan. And for Zalora we have like around for my brand it's 200 designs. 200 design, belum lagi SKUs dah banyak kan. Belum waktu pemilihan, belum yang approve, yang reject lagi, nak comeback lagi, amend lagi, banyak. Maybe boleh cerita sikit your experience on that. I baru 2 years with Zalora, tapi it's nerve-wracking but exciting for me. So for this year, Lubna, since I dah new designer kan, so this year punya collection, the theme is Once Upon a Gadis Lubna. So macam kita nak, dia macam tells an enchanting story of this Gadis Lubna
which dia dah evolve jadi daripada this innocent girl to this sophisticated lady. Wow, dia ada storyline ya. Dia ada storyline. Dia kena ada storyline ya. So kalau you ikut Luna daripada dulu sampai sekarang, you ada nampak lah changes in terms of colour and then silhouette. Dia dah jadi gadis lah. Okay, add to cart. Hadi pula. Bel sebut tadi dia nerve-wracking. Maksudnya, as a junior in the industry, dia rasa gementar dan takut itu masih lagi. Hadi, more than 10 years in the industry, macam mana you berdepan dengan situasi ini, terutama timeline setahun, design 200. nak kena nak approve, nak kena amend, nak alter yang lain-lain. Ya, so untuk saya sebenarnya working in fast fashion ni memang bila kita nak mulakan satu musim yang baru, it's always nerve-wracking. It's always like suspense, nervous. Sebab apa? Sebab kita nak buat something yang orang nak pakai. Kita tak nak design something yang orang macam, alah, you know, like, tak nak lah design dia tak cantik, dia macam kain dia tak sesuai. So it's always like nervous macam untuk kita meet expectation market demand kat situ. So untuk saya juga, Zalia, tahun ni dalam 100 over lah, 100 over design within a short time period untuk kita mereka koleksi raya ni sama je. Kalau junior senior sama je. Sama je. Nervous tu masih nervous, lagi ada. Betul. Yang penting memang kita nak tengok end result lah. Tapi kalau kita nampak orang tu pakai baju yang kita reka khas untuk badan macam ni, shape macam ni, you know, lagi macam it gives you like the satisfying punya feeling tau. Macam I macam happy kalau orang tengok orang pakai baju. Kita bukan cater ke pelbagai jenis orang, tapi pelbagai jenis size, rekaan, kualiti kain dan sebagainya. Itu orang sekarang ni I tak tahu. Sebagai I dulu like what 5 more than 5 years ago, like 10 years back, I akan pilih baju Melayu. Konsepnya ada baju Melayu okay, but now it's all about the quality, jahitan macam mana. I bukan nak kata apa, kadang-kadang kita yang berbadan besar ni kadang-kadang kangkang cepat koyak. I kena jujur je cerita. I kena jujur je cerita kat sini. Kadang-kadang sebab kadang-kadang kita ni lah nak kena mengangkat ais pagi raya, nak buat itu, nak buat ini. Ini realiti. Ini realitinya. So kualiti jahitan dan kualiti kain itu amat penting sebenarnya, Nina. Betul. Kualiti tu bukan hanya untuk nampak cantik OOTD, tapi kita nak tengok function dia. Boleh tak angkat kuali, nak goreng dodol, rendang, baju tu kena kuat dah. Nak basuh pinggan ni kan, nak sering. Tapi interesting lah, 10 years in the industry. Apa mungkin you boleh share throughout your whole journey kan, pengalaman you? Mana antara momen-momen yang you rasa masa tu paling penat? Paling susah? Time tu you rasa macam nak give up. Tapi you pernah tak rasa nak give up nak give up. Tapi so macam can you share us? And what inspired you? What inspired you untuk continue the journey? Yes. So memang ada, you know, that kind feeling of nak give up tu. Sebab sometimes give up tu datang daripada pelbagai reason. Contohnya you tak boleh nak create design sebab you dah tak boleh nak fikir apa dah kering dah sebab banyak. Because you bukan fikir satu design lukis macam tu je, kain apa yang sesuai untuk buat baju macam ni, kain apa yang bagi you rasa sejuk ke, rasa panas ke apa semua kan. Banyak faktor yang you kena fikir dalam satu design tu. Tapi for me to actually macam prevent lah this kind of giving up tu sebenarnya is more towards saya fikirkan orang. Because saya buat design tu adalah untuk orang. Bila kita fikir orang tu beli, macam contohlah sekarang saya pergi kat Zalora website contoh dekat situ apa yang diorang beli diorang tinggalkan review. So kat situ saya suka baca setiap malam. So that jadi macam like a therapy untuk saya. Baca yang diorang suka kain ni sejuk, you know, cutting cantik tu jadi macam sedikit sebanyak macam naikkan balik saya punya semangat nak buat tu. Bagusnya you integratekan maklum balas feedback daripada you punya customer into you punya design, untuk enhance you punya design. Mungkin Bel mungkin boleh kongsikan untuk pilih selain daripada yang Adi kongsikan tadi, apa faktor-faktor macam nak pilih jenis bahan apa ni, tapi apa yang selalu Bel consider? Paling murah ke? Senang dapat ke? Kualiti paling tinggi ke? Apa faktor-faktor yang you selalu consider untuk you menghasilkan sesuatu koleksi itu? Okay, for Luna, it's always going to be affordable price dekat Zalora. So,
Tapi with that kind of limitation, memang susah lah. You nak buat lebih sikit, of course kena tengok price. So I have this limitation lah, yang I tak boleh nak go beyond dia letak range dekat you. But still that doesn't have to be macam alasan penghalang. So we still cari the best material, the best laces, even inner pun, inner tu panas ke, buat you perlu ke, gatal ke, apa ke, everything matters. So I think yang tak bagi kita give up, I think satu passion from ourselves, and if we have a good team to support each other. And I always, even as a junior kan, I always ask for feedbacks and diorang yang bagi dorongan or point of views, because art is subjective always. So tak masuk I je betul. So from other perspective pun macam so Hadi lah banyak mentor I ke, banyak bagi macam reject. Sometimes macam tu juga. Banyak faham. Tak adalah. Okey. Bercakap berkenaan dengan fashion ini juga sebenarnya, saya nak melihat dari segi tradisi versus trend dan seperti perbincangan kita ini. Kerana orang selalu melihat sebagai contoh baju kurung is baju kurung. But baju kurung pun ada pelbagai jenis baju kurung itu. Dan kainnya pun ada pelbagai jenis. You nak contoh kurung pahang ke, nak kembang kurung pahang ke, nak kurung kedah pendek ke, you nak berketak-ketak kat bawah ke kan, kan. So bagi mungkin Hadi, bagaimana you melihat dari segi sudut itu, tradisi dan juga pada masa sama you nak inject something the trendy itu masuk di dalam design itu supaya dia kena dengan jiwa orang dan mengekalkan lagi unsur tradisi itu, Hadi? Soalan ni sensitif sikit lah, tapi kita jawab dengan kita punya ni lah. So tradisi and also trend tu adalah dua faktor yang berbeza. Tradisi ni banyak kepada asal-usul budaya. Asal-usul budaya, akar budaya kita. So whatever yang salinan busana tradisi kita tahulah, macam baju kurung, kedah, pahang, riau, kebaya semua kan. Kita boleh juga try to give like a bit of pembaharuan terhadap busana-busana ataupun salinan bentuk siluet tradisi ni, tapi kita kena tahu batas dia. So kita tak boleh nak cross the line, because this tradisi tu actually kita ada respect, respect towards our roots. You know, we need to know like what is the balance of giving it like a new fresh take. Maybe sedikit sebanyak macam kurung kedah, bawah tu skirt mermaid contoh, and then maybe in terms of fabrication lah, tapi tidak meninggalkan bentuk asal dia. Macam mana pula dengan Bel? Macam mana you terapkan elemen unsur-unsur budaya tetapi mengikut juga dengan trend-trend? Macam mana you seimbangkan antara budaya tempatan, culture tempatan tetapi sambil nak ikut trend dan ikut modernity tu? I think kalau ikut trend, it's mostly injected more on towards fabric, detailation, lepas tu colour ke apa ke. Tapi for me, silhouette is always gonna be takat tu je. Kalau you nak ubah pun tak boleh go beyond. Dia ada limitation tu lah for me. So kita memang kena ada that batas. Kita kena tahu the roots, and kita kena tahu belajar betul-betul lah apa kita punya budaya, bring up about the fashion lah raya. Dan kita mungkin berbaki ke beberapa minit je lagi. Mungkin Hadi boleh kongsikan bagaimana Hadi melihat fashion industri tempatan ini memain peranan dalam mengangkat bawa budaya dan warisan tempatan kita. Dan apa nasihat Hadi kepada, mungkin kita boleh cakap fashion designer yang muda-muda yang baru nak berkecimpung dalam bidang ini. Apakah nasihat Hadi kepada mereka? Okey, wah nasihat nasihat. Kita ada sebenarnya saya sebagai seorang pereka jugalah, dan juga saya juga sering share nasihat yang sama. Pada kita, kalau kita nak mereka something yang daripada asal-usul kita, daripada budaya kita, kita harus memahami, mengkaji juga. Dari segi inspiration ataupun design, kita ada design proses je. Kita kena tahu what is the story about, what is the inspiration about. So macam mana kita daripada story itu, vision kita, visual, jadikan dia kepada hasil baju tu. Dekat situ kita kena juga tahu macam mana cakap, macam
benda yang story ni, contoh kita bagi satu story yang pelik-pelik lah, tapi tiba-tiba jadi baju kurung juga. You kena ada reason you kenapa. So you need to understand the whole process. So nasihat saya tu memang you need to plan, you need to understand and you need to know how to decide things. Itu je yang paling penting lah yang saya boleh bagi. Itu nasihat daripada Hadi. Bel, walaupun makin muda tapi mungkin untuk anak-anak muda luar sana mungkin takut, tapi Bel dah sudah 2 tahun. Apa yang Bel boleh kongsikan? And also your hopes towards your journey ni, apa sebenarnya yang you harapkan juga? Okay. For me, art and designing is always an ongoing learning process. So memang you kena rajin, cepat mengkaji and then know your roots apa semua. And sebab art is subjective kan. Tapi you kena, if you have passion for it, memang you kena selalu kajilah this design apa semua. Baik. Banyak perkongsian dia menarik. Sebenarnya rasa macam tak puas, banyak lagi sebenarnya nak sembang. Tapi masa kita tak cukup. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita, Hadi Aizat dan Zalia. Breaker untuk Zalia dan juga Bel Anwar, iaitu Breaker Lubna. Nak ucapkan terima kasih. Ni kita bawa fashion designer daripada Zalora untuk datang ke Pondok Azmo di Pulau Meranti. Ni guest house ni Pulau Meranti ni. Dan kita nak cakapkan terima kasih kepada iaitu pihak tajaan kita yang telah menyediakan hidangan yang sedap, lepas ni kita makan lagi ya. Tadi kita nak makan, lepas ni kita makan lagi. Kedai kami. Terima kasih atas tajaan makanan dan juga lokasi. Lepas ini sebenarnya saya dan juga Nabila akan temu bual bersama dengan pemilik tuan rumah pada kediaman yang cantik tajaan lokasi kita dan ni. Saya pula bersama Najib Arif pada 11 pagi akan membawakan pagi nanti secara langsung Pantau Belanjawan untuk kita bincang bagaimanakah pengurusan di perayaan Aidilfitri. Pengurusan kewangan tu penting sebenarnya. Penting tu. Takut terlajak berbelanja. Kita still sembang juga walaupun raya. Untuk waktu ini, selepas ini jangan lupa bersama saya dan juga Nabila Khalida. Bertemu kembali dalam Lebaran Niaga Awani. Hari ini cukup meriah sekali. Kita dah nak dekat sampai penghujung program sebenarnya. Tapi kita tak terlambat kan, saya nak cakap Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Selamat Hari Raya Nabila Mak Zaiwatin. Baru bersua sekali dalam satu kamera. Dalam satu program hari ini. Walaupun kita dah nak menghampiri di akhir rancangan ini sebenarnya, rasanya tak lengkap kalau kita tak interview orang yang menaja lokasi rakaman kita hari ini. Tuan rumah hari ini sebenarnya. Sebab keunikan bangunan guest house ni menarik sekali. Pondok Azmo. Apa nama di sebalik Azmo itu sendiri dan juga bagaimana kreativiti di sebalik penciptaan idea guest house ini. Kalau kita tengok dia punya ukiran tu sangat detail. Dekat pintu tu ada pintu gerbang ada ukiran-ukiran tu kita nak tahulah. Kalau kita tengok sekeliling hanya ni saja yang macam kita kata tarik perhatian ataupun mata kita. Ada banyak item-item yang macam yang cantik-cantik sebenarnya kita nak tahu lah Nabila. Mungkin Nabila boleh perkenalkan pemiliknya. Sudah ada di sebelah saya sebenarnya. Kalau kita boleh sebutkan nama dia, Cik Azam Shah Abdul Muiz, pengasas dan juga pemilik Pondok Azmo Pulau Meranti Puchong. Selamat datang, Selamat Hari Raya. Patutnya Cik Azam yang cakap selamat datang kat kita. Kita tuan rumah kan. Lupa. Tadi kita feeling baru Najib kan. Terima kasih jemput. Terima kasih juga kerana menaja lokasi kita hari ini. Pertama sekali lah Cik Azam. Mungkin boleh ceritakan bagaimana idea di sebalik penciptaan Pondok Azmo ni. Okey. Haris, pada asalnya saya ni kontraktor. Kontraktor bangunan. Jadi bila saya banyak membina rumah-rumah, tapi hati saya ni banyak kepada benda-benda klasik dan antik. Jadi pada tahun 2015 saya dapat beli tanah ni dan timbul idea lah untuk saya bina Pondok Azmo ni. Itu yang bermulanya lah. Dan pada 2015 saya ambil masa 2 tahun untuk menyiapkan Pondok Azmo. Yang pertama yang saya panggil sekarang ni rumah pada tahun 2017. Dan alhamdulillah bisnes okey. Kemudian pada tahun 2021 datang balik idea dan saya buat Astana ni. Jadi Astana ni baru siap aja pada
bulan 12 tahun 2023. Itulah. Tapi kalau kita tengok timeline tu tadi, 2000 tu sampailah 2020 lebih kurang 2015 sampai ke tahun ini, kita tahu mesti lalu fasa pandemik tu. Jadi kita nak tahu macam mana, kita tahu kita ada dua sekarang, guest house dan juga sebelah tu. Bermula dengan yang rumah sebelah. Jadi bagaimana pertambahan idea dan juga orang kata lot tu melalui fasa pandemik itu sendiri? Okey, memang pada mulanya bila kita buat pada tahun 2015, siap 2 tahun. 2017 kita baru nak mula. Yang saya pun tak jangka Pondok Azmo ni boleh pergi jauh. Asalnya untuk saya suka-suka buat weekend home. Ramai selalu yang macam tu konsepnya. Saya nak buat rumah percutian keluarga kan. Tapi bila dah siap, ramai kawan-kawan yang minat nak sewa, nak duduk. Jadi itulah timbul idea. Jadi tapi pada tahun 2019 semua kena pandemik. Jadi 2020 kita tak ada bisnes untuk hampir 2 tahun lah. Sangat slow. Jadi memang cabaran lah yang besar pada kita. Cabaran sebagai kontraktor juga. Kontraktor juga mendapat cabaran itu. Bisnes saya tak jalan, yang tempat ni pun kosong. Tapi alhamdulillah saya tak ada banyak sangat komitmen di mana saya boleh bertahan untuk Pondok Azmo ni. Jadi selepas fasa itu, dan alhamdulillah nampaknya mula rancak lah. Industri pelancongan mula rancak, di mana pada mulanya dia tak boleh pergi keluar kan. Jadi hanya di Malaysia. Jadi saya ambil opportunity peluang itu untuk saya gunakan lah, promote. Jadi selepas itu, apa yang menariknya saya nampak, ramai yang nak buat kan waktu pandemik tu, selepas pandemik you tak boleh buat majlis yang besar-besar. Betul. You kena buat yang kecil, ada limit, berapa pax, berapa orang sahaja. Jadi selepas itu timbul idea untuk saya, why not saya buat satu lagi yang saya boleh buat tempat untuk orang bertunang, orang nikah secara kecil-kecilan, 50 orang at one time kan. Jadi itulah hasilnya saya bina Astana ni. Kalau Cik Azam, kalau kita sebut berkenaan dengan Pulau Meranti ni, ramai orang ingat yang pulau-pulau, maksudnya mungkin kawasan yang jauh ke, dekat Kelang di sebelah, dekat Pulau Angsa ke, belah-belah mana kan, Kelang ke. Tapi sebenarnya dia dekat Puchong. Ramai yang macam mungkin confused. Kalau kita bercakap soal perniagaan rumah dari segi homestay, kita buat konsep homestay, rumah penginapan ini, apa bentuk cabarannya berada di lokasi sebegini? Bagaimana dari segi sambutannya? Kerana difahamkan selain daripada itu, di keliling kawasan ini juga banyak homestay yang lain, termasuklah dewan-dewan untuk wedding dan sebagainya. Macam mana you cater the chain jaringan antara perniagaan itu? Itulah pada asalnya bila saya dapat tempat ni, saya buat di Pulau Meranti, ramai kenalan saya yang bertanya siapa nak datang tempat tu. Apa tarikan dia? Tak ada nama pulau, tapi tak ada pulau, tak ada laut dan sebagainya kan. Tapi alhamdulillah, because Pulau Meranti ni satu tempat yang boleh dikatakan di tengah-tengah, lebih kurang dalam 7-8 km dengan Sabah Jaya, 7-8 km dengan Putrajaya, di Puchong aja kan. Jadi di sekeliling ni pula banyak ada tempat-tempat perkahwinan yang established sudah di sini kan. Jadi lantaran daripada itu, saya mendapat limpahan apa kata orang tu, promosi percuma daripada dia orang. Maksudnya bila ada wedding di sana, dia orang ambil tempat ni untuk menginap, bersiap, keluarga bersiap untuk ke majlis di dewan yang lebih besar. Jadi itulah kita punya advantage kat sini. Jadi kalau dari segi bisnes-bisnes lain, maksudnya untuk photoshoot dan sebagainya, tempat ni dekat di KL kan. Tapi mana di KL yang you nak jumpa rumah kayu seperti ni. Jadi you tak perlulah nak travel, nak pergi jauh untuk pergi, sedangkan di KL you boleh save cost. Jadi kat situ saya nampak ada idea yang
ya ada advantage lah sebenarnya lokasi saya ni. Tapi sebenarnya sesuai sangat. Lagi-lagi yang kita beraya dekat ibu kota ni, macam Betul. saya, keluarga saya, kita nakkan feel kampung tu, kita cari homestay yang ada rumah kayu-kayu ni. Tapi selalunya dah terlambat. Dah full. Dah full. Tapi Cik Azam, mungkin kongsilah sebab idea tu memang kita tahu Cik Azam sukakan rumah klasik. Tapi ID tu sebagai seorang kontraktor mungkin tak semua pandai ID kan. Mungkin ini semua hasil idea kreatif Cik Azam sendiri. Mungkin atau bersama isteri ataupun ada hire ID. Okey. Actually abang saya adalah architect by qualification. So dia kami banyak berangan. Kami suka berangan pada benda-benda antik, kayu dan sebagainya kan. Dia di Pontian, di Johor, kampung saya lah. Jadi dia dah, bila di rumah kampung saya tu, dia boleh berkarya. Maksud saya berkarya dengan benda-benda kayu ni, dengan barang-barang antik, perabot dan sebagainya. Saya tak ada tempat. Jadi saya mula berangan dengan dia. Jadi bila saya kata, saya pun nak buat tapi small scale. Itu ideanya dan dia come up dengan design dan saya bagi susun atur apa yang saya nak. Itulah asal di sebelah tu. Jadi bila saya dah buat rumah untuk Pondok Azmo dan di sini kita kembangkan lagi lah menggunakan konsep yang sama, tak lari, maknanya kayu dan antik. Macam tu. Itu. Dari segi ukiran-ukiran, kita tahu kayu nak dapat kayu ni kat mana. Dan juga ukiran-ukiran ini adakah di tempat khas khusus, ada kilang tertentu ke, buat sendiri ke? Kita mungkin Encik Azam boleh kongsikan idea dan juga merealisasikan astana ni. Okey, untuk Pondok Azmo ni, saya boleh kata 80% barang-barang kayu-kayunya adalah terpakai. So, saya beli daripada merata tempat di Melaka, Negeri Sembilan, di Johor, ya. Jadi ukiran-ukiran tu ada yang saya buka daripada rumah lama yang saya ambil dan saya sesuaikan dengan reka bentuk saya sendirilah. Tapi ada juga macam dulu mudah, masa 2015 saya buat Pondok Azmo yang mula-mula, saya boleh dapat bahan-bahan tu daripada rumah lama, tapi pada tahun 2021 cabaran untuk saya, bahan-bahan tu dah habis. Dah kurang dah. Jadi saya kena reka semula dengan bahan yang baru, di mana saya order daripada Terengganu untuk saya buatlah, contoh seperti tangga, seperti tingkap, ukiran dia. Itu yang saya pakai. Itulah. Cik Azam, lagi satu saya tertarik berkenaan dengan astana ni yang ini kira yang baru, yang di sebelah ni sebenarnya dia rumah, saya difahamkan rumah lama yang dipindahkan tapak. So mungkin boleh kongsikan proses dan juga macam mana tercapainya idea pindah rumah, memindahkan tapak rumah itu datang ke sini ni. Okey, dia bukanlah 100% yang saya pindahkan sebiji macam tu buka dan pasang. Saya beli 2-3 rumah di Negeri Sembilan, di Melaka, dan saya reka sendiri design rumah yang saya nak buat. Tapi most of the item yang saya dapat tu saya padankan. Pintu, tingkap, mix and match. Mix and match, batu, alas kayu dan sebagainya. Jadi kalau you tengok tingkap dan pintu tu berusia lebih 100 tahun. Genting juga saya beli daripada Johor, di kampung saya sendiri. Kita kumpul lebih kurang dekat 20,000 keping genting lama dan saya bawa ke sini. Jadi itulah masa saya bina agak mencabarlah masa tu kan. Dari promosi mungkin. Mungkin sebelum kita pergi promosi, nak tahu jugalah bila Cik Azam sebutkan import dari sini, import dari negeri, kos tu mungkinlah kan. Kalau tak keberatan Cik Azam boleh kongsikan, sebab nak beli tanah itu sendiri dah satu hal, tapi nak spesifik design ataupun kayu tu dari negeri itu tu mungkin makan kos yang banyak, kita tahu. Ini nak meja macam ni, nak kursi macam ni. Saya kos tu memang kalau kita buat rumah kayu ni jauh lebih tinggi daripada rumah batu. Tapi saya bersyukur sebab saya dah main dah bergelumang dengan barang antik ni dah lama. Jadi mungkin saya ada banyak networking, kenalan yang boleh tolong saya mendapatkan barang-barang kayu-kayu terpakai, rumah-rumah terpakai. Jadi kos saya tu saya boleh minimizekan lah. Tapi saya mementingkan kepada kepada benda-benda yang seni yang halus tu. Saya sangat teliti
contohnya macam nak tombol tingkap, tombol pintu, semua tu saya personally yang pergi cari lampu. Lampu sedetail itu saya pergi sampai ke Indonesia, saya pergi ke England dan sebagainya untuk saya pilih sendiri. Dan saya bawa dan saya pakai. Itu orang cakap dari hati minat tu, dari hati tu dia terjemahkan ke sebuah bangunan. Mungkin kita yang datang ni tak perasan tu pintu main buka je kan. Bila tuan rumah cerita macam ada ukiran-ukiran frame macam kat belakang kita ni. Berbaki dalam 2 minit ini, Cik Azam. Mungkin pertamanya ucapan raya dan juga mungkin nak mempromosikan kepada mereka di luar sana yang mencari lokasi tempat sama ada nak syuting ke macam kami hari ini, nak buat majlis kecil-kecilan, perkahwinan, tunang dan sebagainya, menikah. Mungkin Cik Azam. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua daripada Pondok Azmo juga. Kami sentiasa mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan untuk datang ke Pondok Azmo. Boleh untuk menginap secara intimate, secara keluarga yang tak bercampur dengan orang lain. Juga untuk untuk majlis-majlis kecil di astana kita yang baru ini. Kita boleh buat majlis untuk 50 orang pada satu masa, seperti reunion, nikah dan bertunang ya. Untuk butik-butik dan sebagainya, kita juga boleh tempat ni boleh digunakan untuk photoshoot, boleh digunakan untuk photoshoot, di mana pemilik butik tak perlulah pergi jauh-jauh dengan model, dengan fotografer dan sebagainya. Jadi kami berada di Facebook, IG dan TikTok di Pondok Azmo Guest House. Terima kasih. Itu dia. Selalu nampak je video-video promosi dekat social media. Ni kita dapat jumpa sendiri dengan tuan rumah dia. Dan cerita di sebalik idea itu sendiri. Terima kasih banyak-banyak Cik Azam kerana menaja lokasi kami hari ini. Dan kepada mereka di luar sana boleh layari media sosial, Google je Pondok Azmo. Banyak review macam-macam, review very positive review dan juga terima kasih sekali lagi. Dan sebenarnya kita dah di akhir rancangan. Niaga Lebaran. Lebaran Wali. Tapi episod khas. Episod khas bersama dengan Lebaran ini. Baik, sekian sahaja dari saya Haris Ashraf Hasnan. Saya Nabila Khalila. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya semua. Kita jumpa lagi dalam siaran akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Azam. Terima kasih.